ampun dengan Allah. Tadi ada orang yang mendengar. Dia tengok ada orang berbisik, jangan curi dengar. Orang yang berbisik pula, ada juga jangan berbisik ketika kamu 3 orang. Duduk 3 orang saja kat tempat tu. Tiba-tiba 2 orang duk cakap slow-slow. Hak yang ketiga ni berasa hati. Dan Nabi larang perkara tersebut. Jangan duk bisik-bisik depan dalam keadaan kamu bertiga. Tapi kalau berempat, sila. Nah, orang ni tak perlu duk berasa. Tapi kalau 2 orang duk sembang slow-slow, ada seorang lagi pada waktu tu. Dia hanya 3 orang pada waktu tu. Dia akan berasa mungkin duk kata kat aku. Nah, dia akan suuzon pada waktu tu. Maka jangan kita berbisik ketika mana sedang berkumpul 3 orang. Ni ingat, kerana tindakan kamu ini akan menjadikan orang yang ketiga rasa tersendiri dan terputus daripada kamu berdua. Lalu otaknya akan bermain pelbagai andaian. Dia ni kata kat aku, kata suka dekat aku ke. Nah, kalau ni bagi keadaan ini tidak layak bagi orang-orang. La yatanaja dihazafkan huruf illah. La itu la apa? La nahi. La nahi akan hazaf huruf illah. Tapi di sini la ni bukan la nahi, la nafi. La nafi. Maksudnya Nabi menafikan. Akhlak ini ada bagi orang Islam. Nabi nafikan terus. Kalau Nabi nahi, Nabi larang, Nabi akan kata la yatanaja, dihazafkan huruf illah. La yatanajathnani bainahuma salisun. Tapi ni la yatanajathnani ada apa ni? Alif maqsurah di belakang. Jadi dalil kata la tadi la apa? La nafi. Maksud Nabi menafikan. Sebab tu dikata di sini Rasulullah tidak mengatakan jangan berbisik. Kenapa diterjemahkan jangan? Karena la tu la kalau kata disebut ni, kalau la tu la nahi dalam bentuk ayat tegahan. Sebaliknya baginda mengatakan tidak akan berbisik. Itu terjemahan sangat penting. Al-i'rab far'un 'anil ma'na. I'rab adalah furu' daripada makna. Kepada siapa? Kepada orang yang membaca. Nah, orang yang membaca, i'rab far'un 'anil ma'na. Dia i'rab tu furu' daripada makna. Dia akan i'rab dengan makna yang dia nak sebutkan. Tetapi al-ma'na far'un 'anil i'rab, makna adalah furu' daripada i'rab, itu kepada orang yang mendengar. Yang mendengar bila tengok orang ni baca, oh dia tahu kata bacaan tadi menunjukkan sekian-sekian. Jadi makna dia sekian-sekian. Kan? Faham? Lepas tu bahasa Arab ni bahasa yang sangat luas. Tidak akan berbisik dalam bentuk ayat pernyataan. Nabi kata tidak akan berbisik. Yang ini ayat khabar. Dan juga penafian. Yang ini la nafi. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahu bahawa kesilapan seperti ini tidak tergambar atau tidak layak berlaku daripada seorang Islam, sehingga perlu dilarang. Kerana kesilapan seperti ini mudah dikesan oleh naluri dan fitrah manusia. So ada sebahagian perkara yang fitrah manusia, tak kira dia ni agama apa sekalipun, lebih-lebih lagi kalau dia Muslim, dia tak akan boleh untuk nak buat perkara tersebut. Dia tahu kata benda ni tak betul. Faham? Jadi lepas ni jangan lagi. Ada 3 orang berbisik. Tapi kalau ramai orang, ada 20 orang dalam LRT. Dengan LRT ada 20 orang, kita duduk sembang 2 orang. Adakah dikira larangan pada waktu tersebut? Tak kira larangan. Sebab tu ramai orang pada waktu tu. Kita sembang 2 orang dan senyap-senyap. Kalau sembang kuat pun tak dengar sebab bising LRT tu. Jalan tu, kita pula kena sembang kuat. Seolah-olah Rasulullah dah selesai. Jika kumpulan itu adalah 4 orang. Kalau 4 orang, maka di sana terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Dawud daripada Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa beliau pernah ditanya bagaimana kalau mereka adalah 4 orang. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah tanya kepada Rasulullah, minta maaf, orang pernah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau 4 orang macam mana? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, itu tidak memudaratkan kamu. Maksudnya ketika itu tidak menjadi kesalahan untuk berbisik. Dan juga berahsia pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana ada 2 orang. Dan 2 orang akan lebih kurang perasaan dia pada waktu tersebut berbanding dengan seorang-seorang. Boleh faham? Ini adab yang sangat banyak dalam adab yang ke-15. Kemudian adab yang ke-16.
kenalilah kedudukan dan hak orang yang lebih besar. Kenalilah kedudukan dan hak orang yang lebih besar. Apa dia? Apabila jalan bersamanya, maka berjalanlah di sebelah kanannya dengan menjauh sedikit ke belakang. Tengok. Ini berapa ramai di kalangan kita jalan dengan ayah kita, jalan di depan. Kita jalan dengan guru kita, kita jalan di depan. Kita jalan pula di sebelah kanan guru kita. Minta maaf. Jalan di sebelah kanan. Sebab apa jalan sebelah kanan guru? Kenapa tak jalan sebelah kiri guru? Ataupun sebelah kiri ayah kita, ataupun orang yang lebih tua daripada kita? Karena mungkin dia nak buang benda yang tidak elok, dia tidak boleh buang sebelah kanan, dia nak buang belah kiri. Tapi kalau kita ada sebelah kiri, maka akan terganggu untuk dia nak buang. Contoh dia nak ludah belah kiri. Kalau kita duduk di sebelah kiri, maka payah dia nak ludah pada waktu tersebut, maka duduk sebelah kanan. Adab yang lebih besar lagi, sebahagian ulama menunjukkan adab yang sangat besar. Syekh Muhammad Awamah, murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru kami, sebut dalam kitab dia Ma'alim Irsyadiyah, cerita berkenaan dengan satu majlis yang berjalan di madrasah beliau ketika beliau sedang belajar di Halab. Satu hari mufti Halab, seorang syekh yang besar, datang ke sekolah mereka. Waktu dia masih belajar lagi. Kemudian majlis dibuat di tengah sahn, maksudnya di tengah lapangan kelas. Waktu tu musim bunga. Musim bunga. Jadi tak berapa nak panas sangat, tak berapa nak sejuk sangat. Kemudian bila daripada awal pagi duduk di tengah-tengah lapang tersebut, di sebelah kanan mufti Halab ini Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu taala. Baqiyatus Salaf, digelar Baqiyatus Salaf, antara ulama yang sifatnya seperti para ulama salaf yang terdahulu. Ini guru kepada Syekh Muhammad Awamah. Duduk di sebelah kanan mufti Halab tersebut. Saya terlupa nama mufti tadi. Kemudian sebelah kirinya ada seorang mudir, guru madrasah tersebut, duduk sebelah kiri. Ketika matahari makin meningkat naik, jadi bayang makin panjang. Bayang makin panjang. Tiba-tiba kata Syekh Muhammad Awamah, saya melihat adab yang tak disebut dalam kitab, dilakukan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Saya melihat Syekh Abdullah Sirajuddin, kata Syekh Muhammad Awamah, buat isyarat kepada yang tidak, tangan yang duduk macam tu. Tangan tak ada apa dia tu. Syekh Abdullah Sirajuddin, tangan dia buat macam ni kepada guru yang berada di sebelah kiri mufti Halab. Dia buat macam ni. Jadi dia pun tengok, rupa-rupanya kaki guru tersebut berada di atas bayang mufti Halab tadi. Kaki duduk atas tu. Maka terus Syekh Abdullah Sirajuddin suruh belakangkan kaki tu. Kamu pijak bayang tok guru tu. Maka dia pun terus ke belakang, tak takut terpijak bayang tok guru. Saya bila baca cerita ni, setiap kali saya jalan dengan guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, kalau kami musafir bersama-sama, saya selalu duduk tengok bayang dia pergi ke mana. Kalau bayang dia ke kanan, saya akan pergi ke kiri. Kalau bayang dia ke kiri, saya ke kanan. Takut terpijak bayang. Sampai dia pelik, tengok, buat nentang apa, saya kata. Mai dekat aku. Dia suruh mai dekat dia, lepas tu dia tak kepala saya tengah-tengah celah ketiak dia ni, dia bawa saya macam tu. Orang Arab ni. Dia bawa saya macam tu. Jadi saya tak boleh nak buat apa lah tu. Tak tengok lah bayang tu. Itu juga kalau saya berjalan dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi hafizahullah ta'ala pun macam tu juga. Bila kami balik pada masjid, ataupun saya pergi kenuri dengan dia, Syekh Abdul Aziz Syahawi di kampung, kalau saya pergi mengaji dengan dia, kadang-kadang kenuri dia jemput sekali dengan saya, kenuri kahwin semua, saya pun pergi sekali. Saya akan tengok dia jalan macam mana. Kalau dia jalan bayang dia ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau bayang dia ke kiri, saya ke kanan. Dan saya akan belakang sikit daripada beliau. Jadi dengan adab tersebut, Allah Ta'ala akan angkat kita. Dengan adab-adab yang kadang-kadang kita nampak kecil adab tadi. Baik. Apabila kamu masuk atau keluar, maka dahulukan beliau sewaktu masuk dan keluar tersebut. Dahulukan guru. Dahulukan orang yang lebih tua daripada kita. Dahulukan orang yang lebih tua daripada kita, ataupun orang yang punya kedudukan yang lebih besar daripada kita. Dia pemimpin masyarakat dan sebagainya, dahulukan dia. Apabila bertemu dengannya, maka laksanakan adab memberi salam dengannya serta menghormatinya. Bagi salam kepada orang yang lebih tua daripada kita.
dan kemudian salam dengan dia, cium tangan. Kalau kata dia guru kita, kalau dia orang yang lebih tua daripada kita, ayah kita, ibu kita dan sebagainya. Sampaikan kalau ada guru dengan guru. Syekh Muhammad Awamah cerita, waktu kami dalam satu majlis, kemudian ada seorang syekh di madrasah, kemudian Syekh Abdul Fattah ada sekali dalam madrasah tersebut, tapi syekh tu lebih tua. Ni syekh, ni pun syekh, dua-dua syekh. Tapi syekh yang ni lebih tua daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Waktu Syekh Muhammad Awamah kata, saya datang, kemudian saya nak salam dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Sebab ni guru saya juga. Bila nak salam, syekh kata apa? Syekh awal, syekh awal. Syekh dulu, jangan aku lagi, syekh dulu. Maka bila dah kena marah macam tu, kena tunjuk macam tu, kawan kepada Syekh Muhammad Awamah yang masih pelajar waktu tu, terus pergi salam dengan syekh yang lebih tua. Syekh Muhammad Awamah kata, bila dah tengok kawan dia pergi salam, saya pun ambil peluang nak salam dengan Syekh Abdul Fattah. Dah orang ni salam dulu, saya nak salam dengan syekh kedua pula. Bila saya nak salam, Syekh Abdul Fattah kata sekali lagi, syekh awal. Syekh dulu, bukan saya. Jangan saya salam dengan saya lagi, salam dengan syekh dulu. Nampak tak? Ini kata apa ni, Allah SWT kata Syekh Muhammad Awamah, adab-adab yang begini kamu tak akan temui lagi di mana? Di bilik-bilik kuliah di universiti, kata beliau. Sekarang. Melainkan guru tersebut, guru yang pernah mengikuti pengajian yang sebegitu. Nah, kan tu sekarang ramai yang lahir daripada sistem pengajian sekarang tidak lahir sebagai orang yang beradab. Dia hanya lahir sebagai orang yang terdidik dengan pengajian yang tinggi, tapi tidak beradab. Nah, itu yang penting sekarang ni adab. Sepatutnya keluar universiti jadi orang yang lebih beradab dengan umat Nabi SAW. Sebab tu moga-moga Allah Ta'ala kembalikan sistem pengajian yang sedemikian, hatta di universiti sekalipun. Nah, jika kamu bersembang dengannya, maka berilah laluan untuk dia bercakap terlebih dahulu. Kalau bersembang, bagi orang yang lebih tua bercakap dulu. Orang yang lebih ada kedudukan bercakap dulu. Di samping kamu hendaklah mendengar dengan penuh tumpuan dan hormat. Dengar dengan tumpuan. Nah, bukan dengar dengan keadaan kita jadi dengar tak mau dengar. Tak, bagi tumpuan sungguh-sungguh. Guru kalau anak murid dengar ustaz tengah duduk mengajar, dia bagi tumpuan sungguh-sungguh, maka guru semangat. Tapi kalau sambil sambil duk buat macam tu nak kena apa tu? Sambil duk korek tek hidung, sambil tangan duk sini. Ya. Sambil main janggut. Janggut tak ada pun. Tapi bila dengar ustaz duk cakap, dia pun duk macam ada janggut ya. Boleh? Baik. Seandainya dalam perbualan kamu dengannya ada sesuatu yang perlu dibincangkan, maka berbincanglah dengan penuh adab. Maksudnya kalau dalam sedang berbual tadi ni ada sedikit perkara yang kita khilaf, maka khilaf dengan adab. Bincang dengan adab. Nah, dan berbincanglah dengan penuh adab, tenang dan lemah lembut. Rendahkan suara kamu ketika bercakap dengannya. Contoh kalau kita tengok orang yang lebih tua daripada kita bercakap silap, kita nak tegur dia, minta izin dengan baik. Nah, minta maaf dulu. Saya minta maaf. Kata saya nak bagi tahu sikit. Sepanjang saya duduk belajar, sekian. Bukan terus pernah orang tua tu. Tak boleh macam tak ada adab. Tapi kalau kita guna dengan lembut, maka orang yang lebih tua tadi akan kasih dengan kita. Masya Allah. Kata, ini budak yang beradab. Sayyidina Al-Imam Husain dan Sayyidina Al-Imam Hasan alaihimassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu alaihi salam, pernah menegur seorang lelaki tua yang sedang berwuduk dan silap wuduknya. Tapi macam mana anak muda nak tegur orang tua? Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain minta untuk lelaki tua tadi mengadili wuduk mereka. Sayyidina Hasan buat wuduk seperti lelaki tua tu buat. Sayyidina Husain buat yang betul. Maka orang tua tu pun tersedak, rupanya aku dah buat tu. Tengok yang ni lebih sempurna. Ini teguran yang sangat baik. Nah, daripada mana datang ni? Daripada Baitun Nubuwah. Daripada rumah kenabian. Sebab tu orang yang belajar makin beradab dia. Makin belajar makin dia hormat dengan orang yang lebih tua dan lebih lama daripada dia. Boleh faham? Sebab tu kamu kalau dah belajar kitab yang sebegini, kena amalkan. Amalkan adab kita dengan orang tua macam mana, dahulukan mereka.
Ni orang yang bukan Islam pula amalkan perkara ni, malu kita. Dan ketika kamu membahasakannya atau memanggilnya, maka jangan lupa untuk meletak gelaran yang sesuai bagi kedudukannya yang tinggi. Lepas tu bila kita duduk atas mimbar, kita sebut nama sultan, kita akan sebut dengan apa dia? Dengan gelaran yang baik kepada sultan. Yang teramat mulia, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda. Itu semua tu adalah gelaran kepada mereka. Dan makna tadi makna yang baik. Dan kemudian kita panggil kepada yang berhormat, dan kepada orang yang tak ada yang berhormat, yang berbahagia, yang berusaha apa semua itu kan. Jadi tuan guru, alim allamah, asy-syaikh, doktor, dengan gelaran masing-masing. Karena itu adalah kita memuliakan mereka dan meletakkan seorang pada tempat dia. Ini tak kira orang. Saya tak setuju saja panggil nama terus. Tak betul tu. Kamu tak setuju dengan seorang yang kamu memang tak suka dengan dia, bahkan perbezaan fahaman kamu, kamu panggil dia dengan nama dia, kenal juga. Panggil dengan gelaran dia, tak apalah. Sebab dia ada gelaran tersebut. Jadi kalau kita muliakan sedemikian, maka jadi elok. Berikut adalah beberapa hadis dan panduan daripada salafus salih. Waktu saya sebut dan ini, bila kita bercakap sekarang ni dengan orang yang lebih tua, jangan sebut ana anta. Kalau orang Melayu kita guna saya. Kalau kepada orang yang lebih tua guna antum. Yang guna anta lagi guna antum. Boleh. Orang yang lebih tua daripada kita, guru kita dan sebagainya, guna antum. Berikut ada beberapa hadis dan panduan daripada salafus salih yang mengajak kepada adab-adab di atas. Ada dua beradik pernah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan sesuatu yang telah berlaku antara kedua mereka. Jadi ada dua adik-beradik datang nak mengadu kepada Nabi. Bila datang mengadu kepada Nabi, salah seorang yang lebih tua daripada seorang lagi, lalu yang kecil ingin bercakap terlebih dahulu. Bila dah mengadu, hak kecil nak cakap dulu. Maka lantas Rasulullah bersabda, kabbir. Yang besar dulu. Bagi yang besar dulu cakap. Maksudnya beri kepada yang besar haknya. Biarkan saudaramu yang lebih besar bercakap. Tengok ni. Nabi meraihkan kedudukan dari segi umur. Dari segi kedudukan umur dan juga pangkat dalam keluarga. Apatah lagi dalam masyarakat. Hadis ini terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak memuliakan orang dewasa kami. Kabir di sini dengan makna yang umum. Nanti kita akan tengok apa makna kabir. Apa maksud kabir tersebut? Yang besar tadi apa makna dia? Adakah besar umur saja? Tak semestinya. Nanti kita akan tengok. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati orang besar kami, tidak mengasihi orang kecil kami, dan tidak tahu menilai hak orang yang alim, orang alim kami. Tengok. Jadi bukan di kalangan kami, kata Nabi. Nabi tak mengaku tu. Laisa minna. Maksudnya ni bukan di kalangan muslimin yang hak, yang benar. Kalau dia tidak pandai hormat orang yang lebih besar kedudukan daripadanya, yang lebih tua daripadanya, yang lebih alim daripadanya, tidak memuliakan ataupun tidak mengasihi orang yang kecil daripadanya, kasih kepada yang kecil. Sebab tu orang kecil tak boleh kata kepada orang tua, orang tua ni tak hormat saya, Ustaz. Tak. Orang tua kena sayang, bukan hormat. Kamu kena hormat dia. Faham? Orang tua sayang kat kamu. Kamu yang hormat, bukan orang tua hormat kamu. Dia kata, macam mana kami nak hormat orang tua? Orang tua pun tak hormat kami. Tak betul tu ayat tu. Macam mana kami nak hormat, macam mana kami nak hormat orang tua kalau orang tua tak kasih dengan kami? Itu betul. Faham? Dan tidak tahu menilai hak orang alim kami. Kenapa dikhususkan alim dalam bab ni? Walaupun alim tadi dah masuk dalam kabirana, lam yuwaqqir kabirana, dah masuk alim dalam tu. Karena taksis lagi adalah untuk menunjukkan ketinggian kedudukan alim di dalam umat Nabi SAW. Itu dikhususkan lagi. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Hakim dan Imam Tabarani daripada Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh. Kemudian bab yang seterusnya,
mengajar orang bawahan adab menghormati orang besar. Dengarlah kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak-anak muda adab pergaulan, bermasyarakat dan mendahulukan yang besar terhadap yang kecil. Seorang sahabat bernama Sayyidina Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan, kami telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah beberapa orang pemuda yang mempunyai umur hampir sebaya. Para sahabat dahulu, dia tak berpada dengan ayah mereka sahaja masuk Islam dan balik mengajarkan Islam kepada mereka. Mereka juga berkeinginan untuk terus mengambil daripada sahibu al-Islam, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara contohnya Sayyidina Malik ibn Huwairith. Ini kata ulama, sikap para sahabat ini yang datang terus bertemu dengan Nabi, yang umur mereka masih muda pada waktu tersebut, adalah bukti bahawa talabu sanadil ali itu adalah matlub. Menuntut sanad yang tinggi itu adalah matlub, dituntut dalam agama. Kita orang muda, kita dengar ada seorang syekh tua duduk satu tempat, dan syekh tu adalah guru kepada guru kita. Kita rasa saya pun nak kena pergi ambil juga terus daripada guru tersebut, atau dituntut. Khusus dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis dituntut sanad ali. Apa maksud sanad ali? Sanad ali ni maksudnya bilangan rijal ataupun perawi yang menyampai kepada Nabi makin kurang makin tinggi. Contoh dalam Sahih Bukhari, ada sanad yang paling tinggi dalam Bukhari lalu 3 orang saja. Imam Bukhari sampai ke Nabi 3 orang saja, dipanggil Sulasiyat Al-Bukhari. Sanad paling tinggi dalam Bukhari. Sahih Muslim paling tinggi Rubaiyat, 4 orang. Imam Muslim ke Nabi 4 orang. Itu paling tinggi dalam Sahih Muslim. Dalam hadis dituntut sanad Ali. Lawan bagi Ali nazil. Nazil makin panjang sanad dia. Maksudnya kalau contoh saya punya sanad menyambung sampai Al-Imam Al-Bukhari, itu lalu 19 orang. Ada seorang lagi guru, ada sanad sampai ke Sahih Bukhari, lalu 23 orang. Maka sanad mana yang lebih tinggi? Sanad yang 19 lagi ya. Lebih tinggi yang 19. Sebab apa? Sebab makin kurang dia punya orang yang nak sampai kepada Nabi. Maksudnya makin sikit makin tinggi. Berbeza dalam ilmu tasawuf, kata ulama. Dalam ilmu tasawuf, sanad nazil itu dituntut. Nah, kenapa? Karena membanyakkan rijal dalam sanad tersebut adalah matlub. Karena setiap rijal dalam ahli tasawuf tersebut adalah ahlullah. Maka menyebut nama ahlullah dalam setiap sanad tadi adalah matlub. Karena bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Turunlah rahmat Allah Ta'ala dengan sebut nama orang-orang salih. Boleh faham? Dia kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah Ta'ala. Beza antara sanad dalam hadis dengan sanad dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf. Baik. Jadi Sayyidina Malik ibn Huwairith adalah contoh orang yang tuntut sanad yang tinggi. Terus datang daripada kampung, tidak lagi berpada dengan pendakwah yang balik ke kampung mereka sembarkan Islam. Tak, mereka terus bawa pula kawan-kawan main memondok di Madinah Al-Munawwarah. Ini sistem pondok dulu. Terus main duduk dengan Nabi. Berapa hari? 20 hari. Dan riwayat sebut 20 hari. Dan Nabi bagi tahu kepada mereka, baliklah. Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim. Wa'allimuhum wa muruhum. Fa'idha hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya, Nabi suruh balik dan ajarkan umat. 20 hari dia duduk mondok dengan Nabi, balik suruh mengajar lah. Hui, hebat ni. Kalau orang zaman lah, pergi 20 hari Mesir, balik jadi tok guru. Caca merbah habis orang kampung. Baru pergi 20 hari, balik-balik terus pakai serban, jubah 2 lapis, bosyal, pak. Belah kanan sebelah, belah kiri sebelah, kat pinggang dia balut lagi, dalam kereta satu. Kan? Pak. Jadi kacau umat. Tu ada seorang ni, saya pernah jumpa dengan dia, saya sembang dengan dia. Dia kata, ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dulu bila balik para sahabat mai jumpa dengan Nabi, tak lama pun, sat aja Nabi suruh balik mengajak, terus balik mengajak aja. Zaman lah nak kena mengaji lama-lama apa semua ni, mengajak aje lah. Kalau nak mengajak dengan dia kata, saya awak nampak pelik ni. Tu saya kata dekat dia balik, saya kata dia tu zaman Nabi SAW, kalau Nabi kata balik mengajak, orang tu boleh mengajak terus pada waktu tersebut. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW buat isyarat saja. Nabi, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ingatan, saya nak ingat hadis kamu ya Rasulullah. Yang kamu cakap saya nak ingat semua, tapi saya tidak mampu.
Bagian saya lupa. Maka Nabi SAW minta kain serban dia. Kemudian Nabi hamparkan kain tersebut dan Nabi buatkan isyarat daripada atas, buat macam ni, dan Nabi letakkan di serban. Tak. Kemudian Nabi ambil serban tadi dan tekapkan ke dada saya. Dan kata beliau, setelah itu tidak ada satu pun perkataan daripada Nabi melainkan semuanya saya ingat. Itu dia. Maksudnya apa dia? Maksudnya Nabi SAW adalah kunci perkara tersebut. Maksud kalau Nabi kata balik mengajak, boleh terus mengajak orang tadi. Baik, saya tanya balik kat ustaz tu, zaman lah siapa dia yang Rasulullah tu yang nak habaq kat kita balik mengajak? Nah, siapa? Tak mampu kita. Nah, jadi saya kata ambil masa, kena makan masa lah mengaji. Mengaji ni bukan pendek, panjang. Nabi pun 23 tahun, wahyu turun 23 tahun, kita 20 hari. Nah, 20 hari nak buat macam Sayyidina Malik ibn Huwairith, yang antara riwayat solat yang paling lengkap diriwayatkan oleh beliau. Kebanyakan solat yang kita solat sekarang ni adalah riwayat daripada beliau. Berkat Nabi kata balik, ajarkan umat kamu, ajarkan kaum kamu. Tengok sampai lah hadis solat, macam mana angkat tangan, bagaimana gerak mulut ketika Nabi solat, semua dilihat oleh Sayyidina Malik ibn Huwairith. 20 hari itu dia tengok semua, macam mana Nabi sembahyang, macam mana Nabi duduk, macam Nabi gerakkan jari, semua dia tengok. Dan kita mengambil manfaat daripada hadis beliau. Faham? Senyap ustaz tu. Pas saya kata tu senyap tu. Pas senyap ubah tajuk. Nah. Rupanya tak mengaji lama. Jadi nak kata ke kita mengaji lama ni, saya bukan bangga dengan ngaji lama tu tadi. Masalah dia sekarang ni ramai yang suka nak cepat. Suka nak cepat, ekspres. Nak ekspres semua. Semua nak ekspres, bas ekspres. Nah. Bas ekspres tak apa lah. Masalah ni mengaji ni, alim ekspres ni masalah. Dia ingat keluar Akademi Fantasia ke? Nah, 4-5 minggu keluar terus jadi penyanyi popular. Dia ingat agama macam tu. Nah, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang kalut, siapa yang isti'jal, maksudnya tergopoh-gapah sebelum sampai waktunya, maka diharamkan dia untuk mendapatkan sesuatu pada waktunya. Arak, kalau kata mula daripada jus, kemudian jadi cuka, tak maaf, arak asalnya jus, kemudian jadi arak, kemudian jadi cuka, halal, haram, halal, betul tak? Halal balik setelah tu. Baik, nak jadi halal, nak jadi cuka tadi, tiba-tiba kita pergi ambil suatu perkara, macam ada bahan tertentu, kita campur pada arak tersebut untuk mempercepatkan dia jadi cuka. Baik, hak cuka tu jadi boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh makan. Terus jadi najis pada waktu tersebut. Kenapa jadi najis? Karena man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Kamu mempercepatkan proses. Sepatutnya sabar dulu. Daripada jus jadi arak, lepas arak baru jadi cuka. Kamu pi kalut, masukkan satu bahan untuk mempercepatkan proses jadi cuka terus. Nah, maka pada tersebut akan jadi haram. Tak boleh makan cuka tu. Cuka tu akan jadi haram dan najis. Faham? Dia macam mana dengan orang yang nak jadi alim? Al-Imam Abi Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, Qadi Abi Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah. Qadi Abi Yusuf, waktu ketika dia sakit, dan sakit tu sakit yang hampir mati, nazak, datang Imam Abu Hanifah melawat beliau. Dia sakit tenat pada waktu tu. Imam Abu Hanifah datang lawat, tengok dia, Imam Abu Hanifah pegang dia. Imam Abu Hanifah kata, wahai Abu Yusuf, kalau kamu mati, maka akan masuk ke dalam kubur setengah ilmu saya bersama dengan kamu. Dia. Maksudnya kalau kamu mati waktu ni, setengah ilmu saya ni akan masuk bersama kamu dalam kubur. InsyaAllah. Ternyata Imam Abu Yusuf tak mati. Sihat balik lepas tu. Lepas sihat, orang ramai tahu kisah tu. Pakat datang jumpa Imam Abi Yusuf, kata Masya Allah, Imam Abi Hanifah, guru kamu sendiri, Imamul A'zam, mengakui keilmuan kamu. Kamu ni ada setengah ilmu tok guru kamu. Tu dia. Kalau kita ada setengah ilmu tok guru kita, macam mana? Balik, tengok dia pusung kan. Kalau babak kata kita ni ada setengah ilmu tok guru kita, macam mana orang anggap kita? Orang zaman lah, kalau dalam majlis waktu mengaji dulu, tok guru suruh main duduk kat tepi, hak tu pun dia cerita sampai tu. Kata dulu waktu mengaji, tok guru pernah suruh duduk kat tepi, tok guru.
Maksudnya Tok Guru muliakan dia. Maksudnya orang yang ada kedudukan. Maka tu menjadi kebanggaan. Apatah lagi kalau disebut kata setengah ilmu ada dalam diri kamu. Kalau kamu mati, setengah tu masuk dalam kubur sekali dengan kamu. Maka orang pun suruh Imam Abi Yusuf buat majlis. Imam Abi Yusuf pun terimalah pelawaan orang ramai. Maka dia pun buat majlis. Buka majlis baru dalam masjid. Imam Abu Hanifah tengok, ramai orang ni, majlis siapa tu? Maka anak murid berkata tu majlis Abi Yusuf. Abi Yusuf mengajar. Maka dia berkata, ya, dia dah mengajar dah, ramai. Orang muda mengajar, ramai orang datang. Imam Abu Hanifah suruh anak murid dia seorang lagi. Ambil sembahyang, ambil wudu. Ustaz faham, kamu semua lagi letih pada Ustaz. Ustaz tak nak marah sangat tu. Lepas bangkit pukul 4 pagi. Lepas tu nak duduk sampai ke malam ni. Tu hafal Quran lagi. Hafal Quran letih tuan-tuan. Saya tahu hafal Quran letih. Saya pun hafal Quran juga. Duk try duk hafal Quran pun teruk tak mampu. Dia pun nak hafal 30 juzuk. Kita 3-4 juzuk pun teruk. Tambah 30 juzuk. Sila ambil wudu. Kalau tuan-tuan try hafal Quran, tuan-tuan tahulah macam mana Quran. Susah tuan-tuan. Hafal senang, nak ingat susah. Hafal senang ya, nak mengulang susah. Baik. Dia cerita tu. Imam Abu Hanifah pun suruh seorang anak murid pergi tanya soalan dekat Imam Abi Yusuf. Dah habis majlis lagi, kalau dibuka soalan, tanya soalan kat dia. Apa soalan dia? Soalan dia adalah soalan sekian-sekian. Kalau dia jawab boleh, jawapan dia tak betul. Kalau dia jawab tak boleh pun tak betul. Jawapan dia apa? Jawapan dia tafsil. Boleh bila, tak boleh bila. Dia. Terus anak murid ni pun pergi duduk dalam majlis. Kemudian dengar Imam Abu Yusuf mengajar. Lepas Imam Abu Yusuf mengajar, dia buka soalan. Maka yang ni pun tanya soalan. Soalan tu bila ditanya, Imam Abu Yusuf pun bila fikir balik, dia kata boleh. Maka anak murid yang tanya ni pun kata tak betul. Imam Abu Yusuf pun fikir balik. Betul, tak boleh. Tak boleh pun tak betul juga. Mana satu ni? Satu tu dia panggil. Dia kata ni soalan ni bukan soalan hang ni. Ni soalan Abu Hanifah ni. Ni soalan tok guru aku ni. Dia kata betul. Tok guru kamu yang hantar aku untuk main tanya kat kamu. Terus dia pindah pergi ke Imam Abu Hanifah dan tanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai tuan guru, kenapa tanya soalan macam tu kat saya? Maka Imam Abu Hanifah terus kata kepada Imam Abi Yusuf. Apa kata dia? Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu nak jadi kismis sebelum jadi putih. Maksudnya anggur putih pun tak lagi kamu. Kamu nak jadi kismis dah. Kismis nak jadi kismis kena jadi anggur dulu, putih, anggur masak, lepas masak baru jadi kismis. Betul tak? Kehak putih tu buat kismis. Lepas masak baru buat kismis. Maksudnya tazabbabta. Ni anta turid an tasira zabiban. Kamu nak menjadi zabib sebelum kamu menjadi tuhasram. Maksudnya tazabbabta qabla an tuhasram, sebelum kamu jadi putih anggur. Untuk kamu kalut. Kamu cepat sangat. Bukan maksa dia lagi untuk kamu mengajak. Ya, kamu ada setengah ilmu saya. Setengah lagi tak ada. Setengah lagi tak ada lagi. So tak sempurna lagi. Maka mengaji pula lagi berapa tahun? 20 tahun lagi. Itu dia. Dia dah belajar 20 tahun dengan Imam Abu Hanifah. Tambah 20 tahun lagi mengaji dengan tok guru dia. 40 tahun mengaji tentang ni. Dan malah 4 tahun pun masa lama lah. 4 tahun masa nak balik ya. Pergi pengaji Mesir tengok. Lepas 4 tahun tu gerau pala. Nak berbini, nak rasa nak balik, rasa nak lari, tension. 4 tahun dia mengaji. Zaman dulu 40 tahun, tambah kosong belakang. Kalau zaman lah, kalau pergi tanya kat tok guru dah, mak ayah main hantar anak dekat tok guru, tanya berapa tahun ni tok guru anak saya nak mengaji? 40 tahun. Mampus terus mak tadi. Anak saya jadi mendatang apa Ustaz? 40 tahun ni. Zaman dah berbeza. Zaman dulu zaman berkat. Beza tuan-tuan. Lepas tu mereka lahir orang alim yang memberikan panduan kepada umat. Berbeza zaman lah. Ada pangkat sikit duduk dalam umat, rosak umat. Pening umat dengan dia. Tak pening apa masalah tarawih pun duk bincang tiap-tiap Ramadan. Tarawih 20 ke 8. Berkelahi tu. Tak, masalah berkelahi bukan kita yang berkelahi. Puak ni yang suka duk buat berkelahi. Dia buat satu tajuk perbincangan pula. 8 atau 20. Mana lebih afdal? Bang, tu dah lagi.
Sembang benda yang macam tu. Lepas tu selawat pada Nabi, nak buat Sayyidina ke tak buat Sayyidina, tu pun nak bincang. Nah, kemudian bincang apa lagi? Orang selawat di antara tarawih, tu pun nak bincang. Hampa tak nak kerja dah. Carilah tajuk lain yang bina umat sikit. Nak bagi umat ni takut dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Rasulullah. Ni tak, nak pergi jauh lagi daripada Rasulullah. Saya bukan bagi selawat, cuma buat apa nak selawat tengah Nabi tak buat? Buat tu pula dah. Nah, nama apa solat tarawih. Tarawih nama tarwihah. Tarwihah ni rehat. Rehat kita ni dengan sebut nama Nabi. Bukan rehat kita pergi minum kopi. Tapi kalau buat minum kopi, tengok dia nak kata apa? Nah, sambil-sambil rehat 2 rakaat, 4 rakaat rehat tak? Tu imam kata jamu kopi dulu. Dia nak kata apa? Dia tak kata apa kot lah, sebab dia pun dapat sekali. Tapi bila selawat je jadi tension. Dia jadi awak macam tu. Pening kita. Takut selawat ni iblis ya. Dah tak katalah kawan tu iblis, cuma kita dah jenis takut selawat ni iblis ya. Ni faham tak? Pelik betul kita. Tu kenapa jadi macam tu? Kalau kamu jumpa orang macam tu, kamu kena tahu. Tuan-tuan semua kena tahu, kalau jumpa orang macam ni, dia ni duk tengok umat ni dengan sebiji mata je. Nah, biji mata dia tengok. Dia tak tengok dengan 2 biji mata. Dan dia tak ada berapa lagi biji mata yang patut dia gunakan untuk melihat umat Nabi SAW. Biji mata apa? Yang tu kena bincang tajuk lain pula. Biji mata apa ni? Ustaz? Tu tajuk lain pula tu. Dia daurah lain tu bukan hari ni. Dia takkan boleh tengok umat ni dengan pandangan yang jelas. Dia akan sentiasa suuzon dengan umat Nabi SAW. Faham? Baik. Habis. Panjang cerita kita. Tak habis kita malam ni. Kami tinggal bersama dengan baginda 20 malam. Rasulullah adalah satu peribadi yang sangat bersifat belas dan kasih sayang. Maksud Nabi ambil berat sungguh dengan muridin, salikin. Orang-orang yang datang menuntut ilmu dengan Nabi, Nabi tengok mereka. Nabi ambil perhatian terhadap mereka. Ini sikapnya guru-guru kita sekarang ni, yang mendidik anak-anak kita. Tuan-tuan, bukan senang nak didik anak orang, nak tengok mereka ni suka apa, tak suka apa. Bukan anak kita, anak orang. Anak orang dilayan macam anak dia sendiri. Yang senang tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka madrasah tengok sendiri. Saya ada madrasah juga di Mesir, tapi anak-anak murid dah besar-besar. Anak-anak murid dah besar-besar dah. Pandai jaga diri. Tuan-tuan hak duduk di sini ni tengok anak-anak murid matis ni, hak mai. Siapa hak kecil ni nama mana apa? Nama apa? Bazil. Bazil kecil nak mampu. Kecil nak mampu bukan nak mati tuan-tuan ni. Kecil nak mampu bahasa Kedah ni kecil sungguh. Faham? Tuan-tuan silap faham pula. Dia kecil nak mampu. Weh, dah kecil nak mati pula. Dah kecil sungguh maksud dia. Bazil, mana Bazil? Bazil. Dulu kerja tidur ni, duduk belakang dah. Senang nak tidur ni. Berapa juzuk dah Bazil? 3 juzuk dah. 3 juzuk dah. 3 juzuk. Masya-Allah. Tuan-tuan tengok 3 juzuk, tuan-tuan try tengok apa 3 juzuk tengok. Nak jadi macam mana. Baik. Umur awal Bazil? 20? 12. 12 tahun. Umur 12 tahun tuan-tuan. Kita 12 tahun dulu, Allahu Akbar. Duk berlari dengan kawan-kawan ni. Main merata. Mereka 4 pagi bangun. Lepas tu hafal Quran. Lepas tu zikir. Lepas tu selawat. Lepas tu itu. Lepas tu ini. Itu dia. Macam mana tak jadi macam-macam? Lepas tu tuan-tuan jangan heran pelajar tahfiz kalau duduk kat luar tengok gambar mereka lagi sakan daripada budak sekolah konvent. Faham tak? Waktu itulah dia jadi orang panggil apa, bertembung dengan diri dia sendiri. Sebab apa ni? Sebab ni dia nak masuk benda besar dalam diri dia. Tuan-tuan jangan heran. Lepas tu kena susah sebenarnya. Susah. Ustaz Zuhair selalu cerita kat saya. Oh macam-macam Ustaz. Perangai macam-macam. Helah macam-macam. Dia cerdik. Otak dia memang sangat cerdik. Kalau tidak tak masuk Quran dalam kepala. Masuk Quran mesti budak cerdik. Dia cerdik membohong, cerdik mengorak, semua dia reti. Budak tahfiz. Jangan main-main. Dan ni hak cerdik ni, kalau didik betul-betul, ikut jalan betul, ni akan jadi ulama besar nanti, insya-Allah. Itu yang kita doa betul-betul. Saya di Mesir ada madrasah Ruak Jawi. Madrasah Ruak Jawi ada 28 orang pelajar. Tapi yang 28 orang ni, 28 ni yang datang sendiri nak belajar. Mereka yang mai temu duga sendiri, bukan mak yang mai hantar.
Tak, mereka sendiri yang main mengaji. Jadi kalau tak mau mengaji, memang kena penampang. Mereka sendiri yang nak. Maka senang jaga. Nah, senang nak jaga. Sebab dah besar dah. Ni hak jaga hak kecil-kecil ni susah hantar. Sebab tu, tengok macam mana sifat Nabi. Nabi tengok orang yang muda, orang yang ada semangat dengan pengajian dan sebagainya. Maka Nabi sifat belas dan kasih dengan mereka. Baginda merasakan bahawa kami telah merindui keluarga kami. Biasalah, orang muda. Main-main teriak. Mana terlalu teriak lu ni? Ada lagi main lah. Kalau lari balik lah. Ada lagi tak? Dah pindah dah? Tak pindah lagi lah. Tak pakai spek ni bah. Biasalah, rindu dan sebagainya. Buat macam mana? Tak pernah duduk jauh, tiba-tiba kena duduk jauh. Takkan sedih? Sedih lah tuan-tuan. Setiap malam tidur teriak macam anak dara, kan? Biasa benda tu. Tu baru dekat. Kadang-kadang rumah kau belah KL ni juga, bila teriak macam pak dia duduk di Tokyo. Dia buat teruk. Hak teruknya ustaz nak kena pujuk setiap hari. Tak larat pujuk, boh kayu lah kali kan. Baik. Maka lalu dia bertanya, baginda Nabi bertanya khabar tentang ahli keluarga yang telah kami tinggalkan. Nabi tanya khabar keluarga. Macam mana mak ayah sihat, duduk di kampung mana. Kami pun menceritakan tentang keluarga kami kepada baginda. Seronok kan? Begini sifat Nabi dengan orang-orang muda. Tanya mereka berkenaan dengan keluarga. Mereka tanya berkenaan dengan keminat mereka, ingatan mereka dan sebagainya. Maka baginda pun bersabda, irji'u ila ahlikum faaqimu fihim. Baliklah kepada keluarga kamu semua, tinggallah bersama dengan mereka beberapa hari, wa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan mereka dan suruhlah mereka. Tengok, Nabi suruh ajak tu, muda lagi suruh mengajak orang dah. Ni Nabi. Nabi kalau dia suruh, maksudnya terus reti dah budak ni. Apabila masuk waktu sembahyang, kata Nabi, tengok, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Maka hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam di kalangan kamu yang paling dewasa. Maksud yang jadi imam siapa? Yang paling dewasa. Kemudian dibahas pula siapa, dengan maksud yang siapa yang kita nak dahulukan. Aqra'ukum ka afqah, yang lebih faqih ke yang lebih qari, yang pandai, yang hafal banyak, ke yang faqih, mana nak didahulukan? Ini kita akan tengok. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pernah menyebut dalam memperkenalkan seorang tokoh fiqh, yaitu Al-Imam Abu Hasan Ali bin Mubarak Al-Karhi rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 487 Hijriah. Al-Imam Karhi adalah anak murid yang belajar dengan Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Al-Imam Al-Karhi belajar dengan Abu Ya'la Al-Hambali. Ini bukan Ma'ruf Karhi, ini orang lain. Ini Al-Imam Abu Hasan Ali Mubarak Al-Karhi. Dia belajar dengan Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali, seorang ulama yang pakar dalam mazhab Hambali pada zamannya. Apa ada sedikit khilaf Imam Abu Ya'la pada pandangan dalam akidah. Ada sedikit pandangan yang syaz dalam masalah akidah. Ada seorang murid datang bertemu dengan Imam Abu Ya'la, Qadi Abu Ya'la ni. Kalau dalam kitab fiqh Hambali kalau sebut qala al-Qadi, maksudnya Qadi Abu Ya'la, yang alim besar ni. Jadi ada seorang pelajar datang bertemu dengan Qadi Abu Ya'la. Maka Qadi Abu Ya'la pun tanya, apa tujuan kamu datang? Kata budak ni, saya datang nak belajar dengan tuan. Imam Abu Ya'la tanya, kamu daripada mana? Saya daripada tempat sekian-sekian. Maksudnya negeri yang dibagi tahu tadi, maksud Imam Abu Ya'la ma'ruf, tempat tu mazhabnya Syafi'i. Dia tanya, kamu kan, negeri kamu kan mazhab Syafi'i, kenapa nak belajar mazhab Hambali dengan saya? Saya mazhab Hambali. Maka murid tadi bagi tahu, saya datang kerana saya kasih dengan tuan. Saya kagum dengan peribadi tuan. Lepas tu saya nak belajar mazhab Hambali. Maka kata Imam Abu Ya'la, tengok ni, ulama besar zaman dulu punya nasihat. Walaupun ni orang ni datang serah diri nak mengaji dengan dia. Kalau kita dah anak murid nak main mengaji, okey, tukar mazhab. Tukar mazhab saja. Apa mazhab Syafi'i? Hambali. Tak, tengok Qadi Abu Ya'la kata apa? Dia kata, wahai anakku, kamu nanti kalau berada di negeri kamu, kalau kamu belajar dengan saya, yang pertama, kamu tak akan ada orang yang akan memarasah ilmu dengan kamu. Kamu nak ajak siapa nanti bila balik? Maksud kamu tak akan boleh untuk nak ulang ilmu kamu, kamu akan lupa. Yang kedua, kamu akan melakukan kesilapan di negeri kamu nanti. Kamu akan bertentang dengan ahli negeri kamu.
Karena kamu belajar benda yang tidak diamalkan di negeri kamu. Yang mereka juga ada pandangan dan kami dalam pandangan kami. Kamu balik ke tempat yang pandangan majoritinya itu. Tiba-tiba kamu akan bergaduh dengan mereka nanti. Buat apa nak bergaduh? Lebih baik, dia kata, saya tunjukkan kamu kepada seorang yang lebih baik daripada saya. Dan kamu kena belajar dengan dia. Siapa? Terus Imam Abi Ya'la bangkit, pegang tangan budak ni, bawa pergi jumpa dengan siapa? Bawa bertemu dengan Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Al-Imam Asy-Syirazi, siapa Imam Syirazi? Pengarang kitab Muhazzab. Fiqh yang sangat agung dalam mazhab Syafi'i. Yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Terus bawa kepada Imam Asy-Syirazi. Imam Syirazi bila tengok Qadhi Abu Ya'la datang, dia bangkit sambut Imam Abu Ya'la. Dan Imam Abu Ya'la pun terang kata, ini budak yang bijak. Dia datang nak belajar dengan kamu, terima dia sebagai murid. Terus Qadhi Al-Imam Syirazi terima sebagai anak murid beliau. Tengok tuan-tuan, orang dulu macam mana? Tak malah tak, belagak. Dah lah mengaji mazhab tak tahu mana pun. Balik dia buat belagak pula dengan negeri dia sendiri. Lepas tu kata pula mazhab Syafi'i kat tempat kita ni tak Syafi'i mana? Kita ni lebih Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Dia. Tuan tak percaya, nanti akan ada ni seminar mazhab Syafi'i. Buat sempoi boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pi, tak suruh pi lah. Tuan-tuan pi buat penin ni. Ada satu lagi seminar nanti insya-Allah. Seminar tu. Ustaz saya Abdul Qadir tak mau cerita, tak lah, nanti cerita lagi. Cerita kan tuik lah nanti kan. Cuma tuan-tuan kalau dengar orang yang macam ni bahas dalam fiqh, tuan-tuan tanya dulu, dengan siapa kamu mengaji fiqh Syafi'i? Tanya dulu waktu ni ada bahas tentang fiqh Syafi'i ni. Mengaji dengan siapa fiqh Syafi'i? Kitab apa yang dah mengaji? Harfan biharfin, daripada kulit ke kulit. Bagi tahu tengok, kitab apa yang dah mengaji? Tuan tanya tu dulu ya. Tuan suruh sembang terah lah. Duk cerita apa semua sekali. Kamu mata Nabi Syuja' pun tak selesai. Fathul Qaribul Mujib pun tak pernah dengar. Buat terkejut. Zubat lagi lah. Kemudian nak buka Fathul Wahhab, nak buka kitab-kitab besar Hasyiah Tahrir, nak buka I'anatul Talibin, suruh bohong lah. Kamu hak tu pun kamu tak lalui. Tiba-tiba kamu nak kata ni pandangan mu'tamad, ni tidak mu'tamad. Asah dengan muqabil asah pun tak boleh nak beza. Zahir dengan azhar pun tak boleh nak beza. Sahih dengan daif pun tak boleh nak beza. Masyhur dengan pandangan-pandangan lain tu disebut mana ashabul wujuh, mana ashabul ra'yi dalam pandangan mazhab pun tak boleh nak beza lagi. Tiba-tiba nak bahas tentang mazhab. Bohong. Itu kita kata orang-orang macam ni orang yang sombong. Belajar tak pun, bukan belajar dengan guru pun. Baca buku sendiri je. Lepas tu buat seminar. Rosak umat. Akhirnya resolusi akan dapat. Walaupun tak buat lagi majlis, tapi saya tahu dah resolusi dah apa dia. Resolusinya akan keluar, kita adalah Syafi'i yang betul, yang adalah di Malaysia ni tidak Syafi'i lagi. Faham? Itu bahasa dia tu lah sekali. Ni tahlil-tahlil ni buat apa ni? Imam Syafi'i tak suruh buat apa ni? Quran baca dekat kubur apa semua ni. Siapa? Imam Syafi'i bukan tak boleh. Quran tak sampai. Bacaan Quran tidak sampai kepada si mati. Tu Imam Syafi'i sebut dalam Ni kita duk buat lah ni macam mana ni? Duk baca Quran kat si mati ni. Kita kata suruh jadi bodoh sangatlah. Awak ingat ulama kita tak baca habis semua ke kalam Imam Syafi'i ni? Imam Syafi'i sebut tu kalam tadi pendek sangat. Kamu guna hak tu saja. Habis tu dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi kata ada satu bab. Kata Imam Syafi'i, sunat baca Quran kepada si mati. Hak tu macam mana pula? Tu satu. Okey, khair. Kamu kata tu dalam Riyadhus Salihin tu pandangan sikit je. Okey, buka pula dalam kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab, Al-Imam Zakaria Ansari bahas lagi pula panjang. Man Zakaria Ansari kata apa? Maksud Al-Imam Syafi'i bagi kalam beliau yang kata Quran tidak sampai kepada si mati kalau tidak mencukupi syaratnya. Maksudnya Imam Syafi'i ada syarat. Syarat dia yang pertama, mayat mesti ada di depan. Kalau mayat ada di depan, Quran sampai terus. Itu syarat. Yang kedua, tidak dibacakan doa menyampaikan kepada mayat. Kalau baca doa sampai kepada mayat, Imam Syafi'i kata memang sampai. Tidak ada khilaf. Masalah dia hang tak baca yang tu, hang ambil sikit tu ya Imam Syafi'i sebut. Ni orang panggil jahat. Faham tuan-tuan? Jahat nak mampu. Biadab dan kemudian tidak amanah. Imam Syafi'i kata apa? Sebab tu kita bila baca doa tahlil, apa doa tahlil kita baca?
Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa min qawli la ilaha illallah. Kan kita baca kan dalam doa. Tengok ulama kita bila susun doa tadi, dibacakan doa tu. Kenapa baca doa tu? Untuk menyampaikan bacaan hak kita baca tadi kepada si mati. Tu dibacakan tu, Allahumma awsil sawaba. Sebut hatu je Imam Syafi'i kita sampai tu. Terus sampai. Nampak tak? Sembang je pokok-pokok Wahabi ni. Tuan-tuan kalau dengar Wahabi cakap, tuan-tuan kena ingat dulu lah hati ni. Dia ni mesti tak betul. Hati dulu. Mesti tak betul. Macam baru ni saya sebut kan, masa hari raya baru ni, masa jamuan hari raya, kan ada seorang doktor ni, ustaz ni, ustaz pun dia peguam. Dia kata saya tak puasa 6. Kenapa tak puasa 6? Karena Imam Malik kata para salaf yang terdahulu tidak puasa 6 pun. Nah, tak pernah kami melihat para salaf berpuasa 6. Kita tak perlu puasa 6. Baik. Dia kira para salaf. Yang kalau kita kata tu Nabi sebut suruh puasa 6 tu, kok mana pula bodoh Nah, kalau kira salaf tak puasa apa semua kali, Nabi suruh puasa 6. Ada hadis tu dhaif apa semua sekali. Hadis dhaif, hadis qila wa qal, kaza wa kaza, hadis dhaif kami tak mau pakai. Okeylah. Khair. Baik, betul ke Imam Malik kata macam tu? Nak tanya balik. Baik, ada riwayat menyebutkan Imam Malik sendiri puasa 6. Tu macam mana? Ya, itu khuruj minal khilaf mustahab. Kalau khuruj minal khilaf, maksudnya hang kena puasa lah bodoh. Tu baru khuruj minal khilaf. Nah, ni khuruj minal khilaf tak mau puasa. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, Imam Ibn Rajab Hanbali ni yang kita bacakan nama dia tadi ni, dia sendiri syarah. Kata beliau, yang dimaksudkan kata ulama salaf tidak berpuasa 6 tadi ni, maksudnya tidak meneruskan puasa tadi dengan bimbang takut orang pada waktu tersebut menganggap bahawa puasa 6 ni wajib dibuat, sedangkan dia adalah sunat sahaja. Sebab apa? Sebab zaman tu zaman yang hampir dengan zaman Nabi SAW. Kan? Maka dibimbangi takut orang anggap itu adalah wajib. Maka mereka ada yang meninggalkan, sebahagian salah meninggalkan perkara tersebut karena nak bagi tahu kata kepada umat bahawa tu ulama tu tinggal. Maksud ini adalah sunat bukan wajib. Faham? Lepas tu pasal Ramadan tak ada ulama buat macam tu. Tak ada ulama lain tinggal Ramadan, betul kata banyak sunat je Ramadan ni. Nah, tu tidak ada khilaf lagi. Dalam puasa 6 ada sebahagian tinggal sebagainya untuk tunjuk. Baik zaman lah ni dah zaman bila dah ni? 2017. Nah, 1400 tahun dah Nabi tinggal kita. Duk jadi khilaf lagi ke puasa sunat ni jadi wajib? Nak buat mai? Adakah kalau kita puasa 6, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok ada ustaz puasa 6, tok guru puasa 6, tuan-tuan akan kata dalam otak ni wajib puasa 6 ni. Ada tak? Nak tanya balik, ada tak? Orang mengaji dah, cerita dah habis semua. Tahu dah puasa 6 ni sunat. Nampak tak? Dia duk buat teruk apa? Dia duk buat teruk macam orang zaman lah pun ni jadi wajib nanti ni. Dia duk ingat macam tu kot. Ish dah. Tuan-tuan nampak tak? Tu saya bak dekat orang, cerita kat orang. Lepas tu tuan-tuan saya kata dah, Wahabi kalau bercakap dipanggil 3-10. Faham? 3 bercakap 10 tak boleh percaya. Faham? Dipanggil 3-10. Baik. Dia panggil Wahabi 3-10. Nak tahu apa Wahabi 3-10 tak? Wahabi ni kalau 3 bercakap 10 tak boleh percaya. Bukan hanya 3 tadi ya. Ada 7 lagi hak tak boleh percaya. Hak dia tak cakap lagi. Hak tu jangan percayalah. Ni Wahabi marah kat saya ni tuan-tuan. Buat macam mana? Nanti kita tak Wahabi. Baik. Suatu hari, sewaktu saya berjalan, kata beliau, dengan Imam Abu Ya'la. Beliau bertanya, seandainya kamu berjalan dengan orang yang kamu hormati, sebelah manakah kamu akan berjalan daripadanya? Tengok, ni Tok Guru dulu tanya. Kalau kamu berjalan dengan orang yang kamu muliakan, kamu hormati, kamu nak jalan di belah mana? Saya menjawab tidak tahu. Ni adab, tuan-tuan. Imam Karqi ni alim besar, tapi dia pun jawab tak tahu. Kenapa dia jawab tak tahu? Karena dia nak dengar jawapan Tok Guru dia. Sebab tu sebagian ulama kata kalaulah Tok Guru kita tanya dengan tujuan dia nak jawab dengan jawapan yang lebih mantap, bukan dia tanya tu tanya sungguh-sungguh untuk kita jawab. Yang kamu tahu tak apa maksud sekian-sekian? Maka lebih baik kita jawab apa dia? Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Allah dan Rasul dan ahli ilmu lebih mengetahui. Ataupun jawab tu la adri, saya tak tahu. Maka dengar jawapan daripada guru tersebut. Tapi kalau Tok Guru kita tanya dalam kelas, 1 kali 1 berapa? Lepas tu anak murid kata la adri. Anda nak bagi jawapan apa lagi?
Tu dah cikgu tanya tu untuk nak tamrin. Untuk tanya tu untuk nak test kamu, tengok boleh jawab ke, kamu ikut tak pengajian ke tak ikut pengajian. Kena jawab lah. Tapi kalau tanya tu kita boleh tahu apa ni bentuk cara soalan guru tadi, tanya untuk test atau tanya untuk dia nak bagi jawapan. Tok guru sendiri nak bagi jawapan yang lebih mantap. Kalau kita dengar, dan ni macam mana kita nak tahu benda tu? Mumarasah, musahabah yang lama. Musahabah kita, maksud kita bersahabat dengan guru kita tu lama, kita akan tahu teknik guru kita tadi. Tahu macam mana dia nak tanya, bila dia nak test kita, bila dia nak tanya suruh kita jawab sungguh. Faham tak? Tu. Zaman lah ni, dia kata kami pun dapat izin juga ustaz. Dia pergi jumpa ustaz tu 2 kali ya. Jumpa tok guru 2 kali. Lepas tu pergi jumpa abang dah. Tuan guru saya ni balik nak mengajak kita, tuan guru boleh tak? Tok guru pun kenal pun tak kenal, tapi kalau tak kata tak boleh lagi, kesian sangat pula dah. Kata ya sila mengajak. Orang panggil Jabir Khatr. Jabru Khatr maksudnya nak tutup bagi kawan tu rasa tak malu lah. Bagilah mengajak. Terus balik canang ke orang. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Syekh sekian-sekian untuk mengajak semua kali. Baru jumpa 2 kali je. Syekh tu pun kenal pun tak. Tangan tu kena apa tu? Renyeh. Orang kata renyeh. Baik. Saya jawab tidak tahu. Beliau berkata, ini Abi Ya'la, Sayyidina Qadi Abi Ya'la kata apa? Berjalanlah sebelah kanannya, biarkan kedudukannya dengan kamu seolah-olah kedudukan imam dalam sembahyang, sewaktu sembahyang berduaan. Tinggalkan ruang sebelah kirinya agar memudahkannya untuk meludah atau membuang kotoran di sebelah kiri tersebut, seperti yang digalakkan oleh sunnah. Sebab tu Sayyidina Al-Imam Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahawa waktu dia sakit, hampir wafat, kemudian ada orang datang bawa kepada dia bekas untuk dia ludah di sebelah kanan. Maka dia berkata, setelah saya masuk Islam, tak pernah saya meludah di sebelah kanan saya. Sekarang kamu nak suruh saya ludah sebelah kanan? Daripada mula saya masuk Islam sampai sekarang, saya tak pernah ludah daripada sebelah kanan. Dia. Nampak kata apa ni? Sangat menjaga adab. Hatta dalam bab ludah sekalipun. Kalau ada seorang wali Allah Ta'ala berjalan, dia nak pergi jumpa seorang ni, dikatakan tu wali Allah Ta'ala, Malik bin Dinar, nak pergi jumpa seorang wali. Lepas tu bila sampai di tempat tersebut, tempat wali tadi, tengok-tengok tok wali tu ludah ke kiblat. Ludah ke kiblat. Balik tu Sayyidina Malik bin Dinar balik tu. Orang tanya kenapa balik? Kata nak pergi jumpa tok wali tu. Tok wali apa kata? Tok wali apa ludah ke kiblat. Kalau wali tak akan biadab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tu kata beliau. Hanya wali mengenal wali lah. Malik bin Dinar wali. Adab melayani tetamu. Adab yang ke-18. Utamakan orang besar dan orang yang mempunyai kedudukan ketika meraihkan dan melayani tetamu. Ini tuan-tuan. Ini dituntut. Dituntut. Sebab tu kadang-kadang kena ambil perhatian tuan-tuan benda-benda macam ni. Contoh tuan-tuan jemput tuan guru, para alim ulama datang ke majlis tuan-tuan. Dan kita buat buffet. Patut dah bagi kita suruh mereka beratok sekali dengan orang ramai. Sepatutnya tidak boleh begitu. Patutnya kena siap dah makanan bagi tak kat tempat dia. Kita kata, apa bezanya ni? Beza tuan-tuan ni. Kerana yang dijemput ni sekarang ni bukan dia tu. Tuan-tuan tak akan jemput dia ketika mana, kalau kata tuan-tuan bukan adik-beradik dia, bukan kenalan dengan dia dan sebagainya. Tuan-tuan tak akan jemput, melainkan setelah tuan-tuan kenal bahawa dia tu adalah kaza wa kaza, fulan bin fulan. Kerana dia tu ada kedudukan sekian-sekian. Tidak tuan? Maka kena raikan. Kalau dia ni ada kedudukan dia YB, pemimpin dalam masyarakat, ya sepatutnya kena sediakan. Bukan asingkan tempat, tidak. Bukan asingkan jenis makanan, tak. Makanan sama, cuma cara layanan kita pada waktu tersebut. Itu yang saya minta. Itu yang saya nak bagi tahu betul-betul kepada tuan-tuan semua. Boleh. Tapi kalau dah semua dijamu, akhir tidak masalah. Duduk di meja, semua dah ada meja makan tadi. Jemput je, pergi duduk. Tu je lah. Tapi kalau nak pergi beratok sekali dengan orang ramai, sepatutnya elakkan begitu. Elakkan. Kerana meraihkan dan melayani orang yang besar tersebut. Mulakan dengan orang tersebut sebelum yang lainnya. Kemudian barulah mengikut giliran dari sebelah kanan beliau. Itu juga kalau kata kita nak bersalaman dengan seorang tersebut. Bila datang dalam majlis, tengok ada orang dalam majlis itu penuh, ramai orang. Dengan siapa kita nak salam dulu? Salam dengan yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih tua, yang lebih alim.
Dan kemudian barulah ikut kanan orang tersebut. Cara ini adalah yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalil-dalil yang menunjukkan sunnah ini di samping dalil-dalil terdahulu yang menganjur untuk mengutamakan orang berkedudukan dan orang besar adalah terlalu banyak. Antaranya Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pada bab adab-adab makan dan minum serta hukum-hukum berkenaan keduanya telah meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata, apabila kami diajak untuk makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu jamuan, kami tidak akan menyentuh makanan melainkan setelah Rasulullah memulakannya. Itu dia. Imam Nawawi, tuan-tuan. Tengok. Imam Nawawi pernah dijemput oleh gurunya Al-Imam Kamal Al-Irdibili. Imam Kamal Irdibili ni alim besar, guru Imam Nawawi. Dia jemput Imam Nawawi datang makan di rumah dia. Imam Nawawi minta ta'zur, minta uzur. Kata, saya mohon maaf tuan guru, saya tidak boleh datang ke rumah tuan guru. Maka Imam Kamal Irdibili rahimahullah menerima uzur daripada Imam Nawawi. Kata, okeylah, tak apalah, tak ada masalah, kamu tak boleh datang. Dia tak tanya lanjut lah, kenapa tak boleh datang apa semua sekali itu. Tuan-tuan. Kemudian anak-anak murid yang lain tanya kepada Imam Nawawi, wahai Imam, wahai Imam Nawawi tanya kepada dia, kenapa tak mau pergi makan di rumah Imam Kamal Irdibili? Kenapa tak mau makan rumah dia? Ramai orang berebut nak pergi makan rumah Tok Guru, nak ambil berkat. Kenapa tuan tak pergi makan? Kata beliau, saya bimbang kalau saya pergi rumah Tok Guru nanti, ketika saya nak makan dengan Tok Guru, saya takut pandangan mata saya melihat pada makanan yang diinginkan oleh guru saya terlebih dahulu daripada dia. Contoh duk makan dengan Tok Guru jenis suka makan paha ayam. Paha ayam goreng tu dia memang suka makan. Duduk dalam pinggan. Tok Guru duk tengok lah. Hai, paha tu nak. Kita pun duk tengok juga. Kita pun berkenan paha juga. Hai, paha tu sedap. Paha dah satu tu ya. Hak lain semua hak bagian tulang. Hak bagian tulang dekat dengan pungkok. Pungkok ayam. Dia duduk tengok tu ya. Tok Guru pun nak tu, dia pun nak tu juga. Maka dia kata, saya bimbang. Pandangan saya mendahului pandangan guru saya. Maka saya telah biadab dengan guru saya. Itu dia. Faham tak? Masya Allah. Jadi masing-masing ahwal. Baik ahwal orang soleh ini adakah wajib diikut? Tak wajib diikut. Jadi itu Ustaz, kalau itu tak makan dengan Tok Guru lagi tau. Kami ni nak ambil berkat Tok Guru, tak boleh nak makan sampai kesudah. Lepas tu kita kata adab orang soleh ini ataupun ahwal orang soleh ini tak wajib diikut. Lepas tu kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Abu Yasid Muhammad pernah sebut oleh murid beliau, diceritakan, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Malik kalau berjalan di Madinah akan buka kasut. Dia akan buka kasut, pecah kasut ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, kerana tidak mau kakinya dia nak kakinya memijak tempat yang dipijak oleh Nabi SAW. Dan kalau dia masuk ke kota Madinah, dia tidak pernah berkendaraan. Maksudnya tak pernah naik unta keledai, tak pernah. Kerana memuliakan jasad Nabi SAW. Takut menghentak bumi Madinah, mengganggu Nabi SAW. Dan macam tu sekali adab dia. Maka orang tanya kepada Imam, kepada Said Abu Yasid Muhammad Alawi, macam mana kita sekarang ni nak naik kereta apa semua dalam, takkan nak berjalan dalam Madinah ni? Maka Said Muhammad kata apa? Tengok ni, alim ni, betul alim ni petunjuk kepada umat. Betul Nabi tinggalkan alim. Maka jawab dia apa dia? Dia kata, ahwalul awliya la yuqtada bih. La yuqtada. Maksudnya ahwal para wali itu tidak diikuti. Maksud tak wajib kita ikut. Faham? Jadi itu ahwal Imam Malik. Imam Malik kalau masuk Madinah buka kasut. Imam Malik kalau masuk Madinah tidak berkenderaan. Baik wajib dah kita ikut, tak wajib kita ikut. Kalau itu ahwal dia. Baik kita naik kenderaan, kita biadabkan dengan Nabi? Tak, kita tak biadab dengan Nabi. Malah kita mentakzimkan Nabi. Dan kita memuliakan Nabi SAW. Kita pakai kasut, adakah dengan maksud kita menganggap bumi Madinah itu bumi yang kotor? Tak. Pakai kasut kerana Allah SWT kita menganggap bahawa ni juga nikmat Allah Ta'ala jalan. Kurang-kurangnya saya dah mengerasai debu Madinah. Khair, masing-masing ahwal masing-masing. Kalau kita nak ikut, silakan. Tak mau ikut, silakan. Faham? Jadi Imam Nawawi tadi, itu ahwal Imam Nawawi. Baik, boleh tak kita nak ikut? Tak ikut pun tak apa. Jadi boleh tak duduk dengan Tok Guru? Boleh.
Cuma jaga adab ketika makan dengan orang yang lebih tua daripada kita, dengan orang yang lebih tinggi kedudukan daripada kita. Jangan kita pergi dulu mula. Tengok sahabat tak akan sentuh melainkan Nabi sentuh dulu. Kita duduk dengan tok guru, tengok-tengok ada ayam paha, kita ambil dulu bolam pinggan kita. Saya memang suka ni ustaz. Habaq pula kat ustaz. Saya paling suka kali paha, ambil paha kat dia dulu. Hebat. Imam Nawawi rahimahullah telah memperuntukkan satu bab khas berkenaan hal ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dalam bab tersebut Imam Nawawi telah mendatangkan banyak hadis berkenaan, namun di sini saya hanya akan menyebut sebahagiannya saja. Bab tersebut telah diberi nama bab menghormati ulama, orang dewasa dan mereka yang berkedudukan serta mengutamakan mereka daripada yang lain, daripada orang lain, menyediakan tempat duduk terhormat dan menzahirkan martabat mereka. Ini kan Imam Nawawi sebut dalam Riyadhus Shalihin. Faham? Sebab tu tuan-tuan, ada sebahagian para ulama dia tak akan pergi ke majlis rumah terbuka. Bahagian masuk rumah terbuka dengan masuk macam mana ni? Rumah terbuka yang terbuka tanpa jemputan. Kalau jemputan lain, kalau dijemput khas, maksudnya panggil, hantar mesej ke, telefon ke, kata ustaz jemput datang rumah terbuka kami, tu dijemput tu. Tapi ni kalau rumah terbuka, sila datang terbuka. Kalau ada orang alim lalu tengok rumah terbuka, boleh dia singgah makan tuan-tuan ni? Dalam salah rumah terbuka, singgah tuan-tuan ni. Kuala Lumpur paling syok sekali, 30 hari raya. Kalau tengok ada rumah terbuka lagi, singgah pergi Tapi orang yang ada muruah, dia tak akan berhenti, melainkan dijemput. Bila dijemput pula, macam mana dalam majlis tadi, cara untuk kita beradab dengan orang yang punya kedudukan dalam majlis tersebut. Sediakan tempat yang sepatutnya untuk dia. Bukan mengasingkan di antara orang yang miskin dengan orang yang berada. Tak. Hak tu yang dilarang dalam syarak. Dalam syarak dilarang mengasingkan. Malah diasingkan makanan pula. Orang hak miskin makan hak ni je. Orang hak yang berada sikit makan yang macam ni. Tuan Guru Haji Saad Morogai. Kenal Tuan Guru Saad Morogai? Tuan Saad Morogai ni wali besar di Kedah. Maqam dia di Kampung Bukit Buluh, kat Pokok Senang. Tok Guru Saad Morogai ni Tok Guru kepada Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Ladah. Tok Guru ada lagi. Tok Guru Jilah kata Tok Guru Saad lah yang suruh dia pergi Mekah. Tok Guru Saad ni alim besar, wali Allah Ta'ala. Kalau berjalan dalam hujan tak kena hujan dia. Kalau jalan tengah hujan tak kena hujan. Dia pernah jalan sekali lintas sungai, serunya orang nampak dia memang jalan atas sungai. Dia jalan atas air. Dia tu hari ada seorang anak murid nak ikut dia, pegang belakang jubah dia, jalan, tenggelam dua orang kali. Kali dengan tok guru tenggelam. Serban dia air timbul. Dia tenggelam. Kali tok guru, anak murid di belakang tak apa nak yakin mana, pegang tok guru sampai ke tok guru pun tenggelam sekali. Tenggelam sampai di rumah kenduri. Lepas tu orang kata tok guru tadi jalan macam mana tadi, kami tengok serban ni terapung, tok guru hilang. Ni tok guru sampai rumah kenduri dah. Tok guru kata pegang tengok jubah aku, basah tak basah? Pegang tak basah tuan-tuan ni. Dia berjalan layak pun tak basah. Serban terapung dia tak basah. Faham? Dia tengam dia tak basah. Insya-Allah. Tok Saad Morogai ni kalau dia naik bah, kalau dia suruh berhenti nak sembahyang, kalau bah tak berhenti, bah akan berhenti depan masjid lagi. Berhenti mampu. Start bila orang mana pun tak akan boleh. Dia kata lagi nak sembahyang sak ni, berhenti masjid tak? Bah kata tak boleh. Tok guru, ni ramai orang lembah ni. Tak apa tu kata. Sampai depan masjid mampu. Start tak boleh. Tok guru turun mayang apa semua ni. Tok guru kata start lah, tak apa lah. Start boleh je lah. Tunggu dia. Jadi hadut lambah pun bukan turun bis mayang kali dengan tok guru. Baik. Tok guru Saad Morogai ni cerita apa tadi, tak lupa lah. Tok guru Saad Morogai makan dengan tok guru saya, ustaz saya. Ngajak di sekolah dulu. Ustaz saya cerita. Satu hari pergi makan di kenduri. Biasalah tok guru, lepas jamu hak tok guru ni lain sikit. Kepala kambing. Ada otak kambing semua. Ni kepala tok guru punya ni. Maka jamu tok guru. Hak yang orang kampung ni depa jamu apa? Jamu lah ikan talang, gulai ikan talang, apa semua tu lah. Biasalah kenduri kampung. Jadi
Main tak kat tok guru. Ustaz saya waktu ni kecil lagi. Masih belajar lagi, kecil lagi orang dia. Jadi duduk sekali dengan tok guru. Dia duduk dengan tok guru. Dia tengok tak kepala kambing. Maka hak yang ustaz saya ni pun kata. Dia kata, hai, tok guru lain kita tu. Cakap kuat pula tu. Orang lain kan talang, kita kepala kambing tu. Tok guru buat apa waktu tu? Tok guru ambil ayak, tuang dalam gulai tu. Tuang tu, Allah, tumpah. Abang kata rumah tu tumpah. Ayak penuh dalam gulai. Ambil balik. Ambil balik, buat pi. Buat main ikan talang lah. Dia kata. Main ikan talang balik. Masa bawa pi kepala kambing tadi, dah kepala kambing kena tuang ayak dah. Bawa main ikan talang tak depan, tok guru pulah mulut ustaz saya. Pegang dia pulah. Hang ni mulut cabui dia kata. Tahu orang Kedah ni mulut cabui. Hang ni mulut cabui betul dia kata. Cakap tak tengok orang. Dah dia jamu tu kita lain pada orang tu cakap kuat-kuat lah, nak makan-makan je lah. Ni habis cakap macam tu berasa hati orang lain nanti. Nah, jangan duk kata apa. Nak makan-makan saja. Mulut hang cabui. Ustaz saya kata lepas dia kata tu, memang mulut dia kerja cabui ya. Sampai ketua. Dia kata mulut saya memang cabui. Dia kata. Dia kata tok guru sebut gitu kata. Silap kalau dia doa saya alim, dia alim terus dia kata. Ustaz saya tu alim. Wah. Allah yarhamu meninggal dah ustaz saya. Ustaz saya ni dia suka ambil bunga hak wangi-wangi bulan poket, lagi jumpa saya dia ambil bunga bulan poket saya. Ni tu kat sekolah dulu. Bagi orang ni. Baik. Ni apa ni tok-tok guru kita. Kerana tok-tok guru kita tu amal adab yang macam tu. Dan orang tua-tua kita dulu amal adab yang macam tu. Dimuliakan guru dan sebagainya, bukan membahagikan, bukan membezakan, tidak. Kerana kemuliaan guru tersebut. Dan bagaimana pula sikap guru tadi, kalau kita nampak perbezaan tadi dan takut orang berasa hati, macam mana pula sikap mereka pada waktu tu. Ada orang tak suka macam tu, kan? Baik. Lepas tu bab ni pun disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala dalam bahasan yang panjang. Bab menghormati para ulama, orang dewasa. Dia bahas bab saja. Disyarahkan dalam kitab dia, Dalilul Falihin. Dan tersyarah Riyadhus Shalihin yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Sama ada orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak sama. Daripada Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, maqamnya di Mesir, seorang sahabat yang pernah ikut serta dalam peperangan Badar dan seorang Ansar radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa a'lamuhum bis sunnati wa in kanu fis sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'un fa aqdamuhum sinna." Rawahu Muslim. Hendaklah menjadi imam kepada suatu kaum itu orang yang paling pandai membaca kitabullah, yakni Al-Quran dalam kalangan mereka. Baik. Ini sebagai orang mengatakan yang maksudkan aqra' di sini adalah afqah. Sebagian kata begitu. Kenapa? Karena menjadi lazim bagi zaman dahulu kalau orang ni faqih mesti hafal Quran. Di zaman lah dah terbalik, beza. Yang hafal Quran kadang dia hafal Quran saja, dia tidak faqih. Lepas tu kena gabungkan. Anak-anak tuan-tuan bila dah belajar Al-Quran, dah umur kecil yang macam ni, habis 30 juzuk ke tak habis 30 juzuk, kalau tengok setakat mana yang dia mampu. Al-Quran ni bukan semua boleh hafal 30 tuan-tuan. Bukan semua budak boleh. Maksud yang boleh tu tuan-tuan memang kena bagi perhatian betul-betul. Lepas tu nak pergi ke mana pula lepas tu? Lepas tu nak lorongkan dia kepada jalan agama Allah Ta'ala. Bagi dia jadi alim besar selepas tu. Mengaji ilmu yang betul dengan guru yang betul. Takut salah pilih guru pula, jadi wahabi pula. Saya lah ni tak kira orang dah. Kalau kata mai tanya pandangan, saya akan beritahu terus. Kalau nak pergi ke mana-mana tu saya beritahu. Betulnya pada waktu lah. Ada seorang makcik ni mai jumpa saya. Saya tak pernah kenal dia pun. Tapi dia ada pesan barang kat saya, suruh bagi dekat kenalan dia di Mesir. Dia suruh bagi barang tu. Lepas tu dia pun sembang dengan saya apa semua kali. Dia beritahu anak saya ni ustaz minat hafal Quran. Saya kata bagus. Kemudian dia kata nanti saya nak hantar dia ke Madinah kot. Nak suruh pergi mengaji Universiti Madinah. Saya
dengar tu ni naik sampai ke otak kan tuan. Tu saya kata, kenapa nak hantar ke Madinah makcik? Dia kata dia hafal Quran baru hantar ke Madinah baru bagus sikit. Bagus apa makcik nak balik jadi Wahabi? Kata tu makcik tu jadi terpinga-pinga tu. Wahabi apa dia ni? Tanya dulu orang, saya kata. Tanya dulu. Nanti kalau nak hantar mana-mana, tanya dulu kepada orang alim. Jangan terus duk hantar ikut suka kita. Makcik nak nanti dia balik, nanti lawan dengan kami semua. Balik nanti semua duk kapiak orang, kemudian duk bid'ahkan orang semua sekali. Bukan semua orang yang belajar Madinah macam tu. Tak, saya tak kata macam tu. Tak semua belajar Madinah macam tu. Tapi banyaknya macam tu. Tak semua, tapi banyak macam tu. Kata-kata itu senyap terus makcik tu. Tak kata apa. Saya kata lepas ni, pergi Mesir. Saya kata, kerana agak pergi Mesir. Makcik ni Mesir. Mari jumpa saya, kata. Kalau umur saya panjang. Kalau saya lama lagi duduk di sana. Jumpa saya. Senyap dia, tak kata apa lepas tu. Terputus semangat dia nak hantar ke Madinah. Tuan-tuan, ramai anak hantar ke Madinah. Kenapa? Dengan harapan dekat dengan Rasulullah. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan hantar mereka akhirnya mereka jauh dengan Rasulullah lepas tu. Kam min qaribin ba'id wa kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai yang dekat tapi jauh akhirnya. Dan berapa ramai yang jauh tapi dekat dengan dia. Kita ni jauh dengan Nabi SAW di Malaysia. Nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah berapa jam kita nak sampai ke sana. Tapi hati kita dekat dengan Nabi SAW. Ada orang yang dekat dengan Nabi di Madinah. 5-6 minit saja boleh sampai ke Masjid Nabawi. Tapi tak terasa hati dia untuk sampai ke depan Nabi SAW. Kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Berapa ramai yang jauh itu dekat, berapa ramai yang dekat itu jauh. Itu makna dia. Jadi hantar kepada tempat yang boleh, walaupun tempat tu jauh tapi dekat hati dia dengan Nabi, itu lebih baik daripada duduk dekat dengan Nabi tapi jauh dengan Nabi. Faham tak? Hantar ke Mesir jauh daripada Madinah. Kurang-kurangnya lepas ni dia belajar dengan para masyayikh, dekat dia dengan Nabi SAW, walaupun dia duduk jauh. Hantar pergi ke Madinah, akhirnya jadi jauh dengan Nabi. Lawan dengan umat Nabi SAW, lawan dengan ulama umat Nabi SAW. Akhirnya rosak umat Nabi SAW dan rosak diri dia sendiri. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrata fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum sinna. Hendaklah yang menjadi imam kepada suatu kaum itu yang paling pandai membaca kitabullah. Paling baca juga dimaksud aqra juga di sini dengan maksud ahfaz, yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Seandainya mereka adalah setaraf mengenai hafalan Al-Quran, maka pilihlah yang lebih mengetahui tentang sunnah. Seandainya mereka adalah setaraf berkenaan dengan sunnah, maka orang yang lebih awal berhijrah, dan sekiranya dalam masalah hijrah mereka adalah serupa, maka pilihlah yang lebih dewasa dalam kalangan mereka. Maksud siapa dulu yang lebih senior? Maksudnya diraikan seniority dalam masalah ni. Diraikan seniority. Ada orang kata tak perlu nak raih seniority dan semua. Tak. Diraikan seniority dalam kebaikan, bukan dalam benda yang tidak elok. Bukan seniority dok jeruk bully orang. Tak. Ini dalam kebaikan, tak ada masalah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lepas tu tuan-tuan kena tengok dalam kitab fiqh pembahagian dia, siapa yang didahulukan. Itu ulama mengatakan faqih itu lebih utama. Kalau faqih dengan qari, kalau faqih dan qari, sudah tentulah dia dahulu. Tapi kalau kata qari dengan faqih, mana dahulukan? Qari dan faqih. Tapi faqih tadi tidaklah qari, maksud tidaklah hafal Quran banyak seperti mana yang menghafal Quran. Maka dahulukan faqih. Dahulukan faqih. Boleh faham? Kalau sama dua-dua, maka dahulukan yang qari. Kalau sama dua-dua. Sampai dibuat undian pula lepas tu. Lah akhirnya siapa yang paling handsome? Itulah. Ujung kali siapa paling handsome? Dia ni faqih, ni pun faqih. Qari. Lagi apa dia lagi? Tua. Sama umur pula tu. Lepas tu bila last kali, siapa suara paling sedap? Dua-dua suara sedap. Last kali, siapa paling handsome? Dua-dua handsome. Tarik undi last kali. Tulis jadi imam, tak jadi. Lempar. Tarik. Dia pun ambil. Jadi imam. Dia jadi. Tu keralah tu habis. Kalau handsome sangat tu. Tahu mana sangat tak tahulah tu. Baik. Kita jawab. Sikit lagi tuan-tuan.
Awak jadi panjang syarah hari ni. Macam pendek pula dah. La ilaha illallah. Tak habis kitab tuan-tuan. Tapi insya-Allah nanti Ustaz Zuhair akan bagi tahu balik. Ustaz Zuhair dah bagi tahu tak? Ada bagi tahu. Bila Ustaz sini? Dia akan bagi tahu melalui WhatsApp nanti, insya-Allah. Semua ada WhatsApp kan ni? Ada WhatsApp yang Ustaz Zuhair kan? Ada insya-Allah. Kalau tak ada apa nanti saya akan post dalam Facebook saya. Semua tengok ke Facebook saya? Allahuakbar. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaklah yang berada di saf belakang aku ialah orang-orang yang mempunyai pandangan dan buah fikiran, yakni orang yang alim. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Maksudnya ikut turutan. Maksudnya ikut kepada peringkat. Siapa yang nak kena duduk di belakang pada waktu tersebut? Yang duduk di belakang biasanya yang alim, walaupun muda. Kalau boleh duduk belakang tu imam tu adalah yang alim walaupun dia muda. Kerana apa? Kerana kalau berlaku suatu ketika tu imam tersilap ke atau tu imam keluar ke daripada saf, keluar pada saf dah. Kalau tu imam keluar, tu imam terkentut. Takkan nak abang korang dia kentut. Ya. Tu imam kalau kentut nak buat macam mana? Keluar, buat tutup hidung. Bukan sebab busuk, tapi buat isyarat takut orang bila tengok, darah hidung kot, helah orang panggil. Takkan tu imam kentut-kentut lepas tu bangkit. Tuan maaf tuan-tuan, saya kentut. Malulah tu imam. Dia tak perlu abang kata dia kentut. Dia keluar-keluar tu buat pegang hidung. Pegang hidung lari keluar. Jadi makmum belakang pun tengok, pegang hidung pula dah, darah hidung kot. Jadi tu makmum pun baik sangka dengan tu imam, walaupun sebenarnya yang berdarah adalah punggung dia. Lagi berdarah lagi hak belakang dia betul-betul. Hak tu lagi berdarah. Bau kentut tu imam. Baik, kalau jadi macam tu, siapa yang diperlukan waktu tu? Hak duduk belakang tu imam pada waktu tu. Kalau dia faqih, maka dia tahu nak buat apa pada waktu tersebut. Kalau dia tidak faqih, pening. Kalau hak faqih duduk saf ketiga, faqih nak buat macam mana ni? Depan tu lah sekali semayang masing-masing. Kalau tu imam pun orang je boleh istikhlaf. Istikhlaf maksudnya dia boleh ganti orang. Talabul khilaf. Talabu al-khilafah. Maksudnya boleh ganti, untuk gantikan dia. Dia keluar, dia pegang-pegang tu, dia pergi habaq. Ustaz, ganti saya. Ni ustaz tengah semayang ni. Semayang, ustaz, ganti saya. Suruh duduk di depan, ganti tu imam. Ustaz tu boleh keluar ke depan. Dia keluar-keluar tengok-tengok di belakang semua hak juhalak semua. Nak suruh siapa ganti ni? Tak tahu. Lepas tu pergi habaq pula. Entahlah ganti. Baik. Batal tu. Allah. Itu penting yang alim duduk di belakang. Lepas tu kita bila nak semayang, di belakang tu imam betul-betul itu kena tengok tempat. Tengok siapa yang nak duduk di belakang tu imam. Jangan kita duduk pergi gagah pergi duduk belakang tu imam tu. Biasanya ada orang dah tertentu dah duduk di belakang tu imam tersebut. Tok Bilal ke, orang-orang yang duduk dalam masjid selalu lah. Baik, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan setiap 2 orang syuhada peperangan Badar. Maksudnya menghimpunkan mereka dalam satu kubur. Kemudian baginda bertanya, yang mana antara mereka yang lebih banyak mengambil Al-Quran, iaitu yang menghafal Al-Quran. Apabila diisyaratkan kepada salah seorang daripada mereka, maka baginda mendahulukannya di dalam lahat. Nabi dahulukan, hatta dalam menanam dalam kubur sekalipun didahulukan yang lebih banyak menghafal Al-Quranul Karim. Ini mulianya Ahlul Quran, kerana mereka adalah Ahlullah. Ahlullah patut didahulukan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya pernah melihat dalam mimpi bahawa saya sedang bersugi dengan satu kayu sugi. Lalu saya didatangi oleh 2 orang lelaki, yang salah seorang mereka lebih tua berbanding dengan yang seorang lagi. Maka saya menghulurkan kayu sugi berkenaan kepada yang muda. Lantas saya ditegur, utamakan yang lebih besar. Maka saya pun menghulurkan sugi berkenaan kepada yang lebih besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hatta dalam mimpi sekalipun dia ajarkan lagi adab. Hatta dalam mimpi pun dia ajar adab lagi. So bagi kat orang yang lebih besar. Daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi syaibatil muslim." Antara bentuk mengagungkan Allah Ta'ala ialah memuliakan orang Islam yang mempunyai uban, yakni orang-orang dewasa, orang-orang tua. Nah, muliakan orang-orang tua. Abang, kalau mengantuk, menguap, jangan menguap, menganga mulut sepanjang singa. Wah. Sepanjang singa. Guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi, kalau dalam majlis, dia kata, saya sangat tak suka menguap dalam majlis. Kalau saya nak menguap juga, saya akan tutup mulut sampai keluar air mata. Tuan-tuan kalau menguap, cuba tutup mulut dia. Nak menguap tapi tutup mulut, keluar air mata. Nah, sampai tahap macam tu. Jangan buat macam tu lagi. Nah, jangan jadi singa. Ni, zoo belakang ni. Nah. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Orang yang memiliki Quran tanpa bersikap melampau terhadap Al-Quran tersebut dan tidak memandang sepi kepadanya. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Maksudnya jafi anhu je, maksud tak baca tu hafal, lepas tu dia tak ulang dah. Nah. Wa ikrami zis sultanil muqsid. Dan juga memuliakan. Ini tak nah. Sepatutnya ikrama. Sepatutnya ikrama. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zi sultanil muqsid. Ikrama patutnya, bukan ikrami. Iaitu ikram, memuliakan para penguasa yang adil. Ini orang-orang yang patut kita muliakan mereka. Baik. Daripada Sayyidina Maimun bin Abi Syabib rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah didatangi oleh seorang pemohon sedekah. Lalu beliau memberikannya secebis roti. Kemudian beliau didatangi pula seorang lelaki yang memakai pakaian yang cantik dan mempunyai gaya terhormat. Lantas beliau menjemput lelaki tersebut duduk untuk makan suatu yang terhidang. Maka ditanya kepadanya tentang tindakannya itu. Beliau menjawab, Rasulullah pernah bersabda, letakkan manusia mengikut kedudukan masing-masing. Jadi kalau ada orang meminta, bagi kat dia. Selesai. Kalau ada orang yang mulia, dudukkan dia bersama dengan kita makan. Nah. Adakah ini membahagikan manusia mengikut kepada peringkat? Tidak. Nah, ini tidak maksudnya kalau dengan tujuan menghina itu dilarang. Dan Sayyidina Aisyah baik daripada perkara tersebut. Bukan tujuan yang menghina pada waktu tersebut. Tujuan dia untuk menunjukkan bahawa setiap manusia ada kedudukan dia masing-masing. Maksudnya ada cara layanannya tanpa kita menghina pada waktu tersebut. Tanpa kita menghina orang tersebut. Daripada Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, Samurah ibn Jundub, beliau berkata semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah seorang kanak-kanak. Maka saya dapat mengingati banyak hadis daripada baginda. Nah, namun pada saat ini tidak ada sesuatu yang menegah saya daripada memperkatakan hadis tersebut, melainkan di sana terdapat orang-orang dalam kalangan sahabat yang lebih berumur daripada saya. Maksudnya saya waktu ketika mana Rasulullah hidup, saya masih budak. Maksudnya sahabi saghir. Maksud sahabat kecil. Banyak hadis yang saya ingat. Apa yang menghalang saya untuk meriwayatkan hadis tersebut? Kerana ada yang lebih tua daripada saya. Maka saya malu untuk nak meriwayatkan. Tuan-tuan tengok zaman lah. Orang tak malu lagi nak bercakap depan orang tua. Tanpa disuruh. Tanpa diizinkan. Terus nak bercakap dah dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Nah, terus nak membimbing umat sedang mereka masih lagi tidak sampai pada peringkatnya. Tidak diberikan lagi izin oleh guru mereka. Sampai di sini sahaja petikan ringkas daripada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelaslah daripada hadis-hadis di atas bahawa sunnah itu adalah mengutamakan orang yang lebih dewasa, lebih berkedudukan atau yang lebih berilmu. Maksudnya apabila ada dalam kalangan hadirin orang yang lebih dewasa contohnya, atau lebih berilmu atau mempunyai ingatan yang kuat, berketurunan Nabi yang mulia, berpangkat imam atau ketua, seseorang yang berjihad fi sabilillah, seorang yang terkenal sebagai penyumbang dan pemurah pada kerja-kerja kebajikan dan sebaiknya seumpamanya, maka secara sunnahnya hendaklah diutamakan orang-orang seperti ini dalam hal layanan sebagai tetamu. Kemudian baru datang giliran orang yang di sebelah kanannya, tidak kira siapakah orang yang sebelah kanan tersebut, dan begitulah seterusnya. Nampak tak? Ini kalau dalam bab berkenaan dengan orang yang
Tapi kalau datang wali ataupun pemimpin tempat tersebut, siapa pun dia, walaupun dia tidak alim, maka dahulukan dia walaupun dia orang alim. Tuan tengoklah. Contoh datang dia ni pemimpin masyarakat. Ini orang alim. Mana dahulukan? Dari segi nak mendahulukan dia dan memuliakan dia pada waktu tersebut dalam majlis, dahulukan yang pemimpin tersebut. Walaupun dia tidak alim. Dan dia adalah pemimpin. Faham? Tengok bagaimana Islam melayan kedudukan seorang tersebut. Kalau ada orang kata tak boleh, mana boleh duk bagi kedudukan ni, kita semua sama saja. Habis itu nanti dalam rumah suami tu kata apa kat bini dia, kedudukan ni, nah, sama dalam rumah. Anak dia kata apa juga kat ayah tak boleh tegur pak kerana kita sama kedudukan. Hang besar pergi terang mana pun tetap pak hang tu pak. Faham? Hak anak tetap jadi anak. Boleh? Waktu kecil dia, waktu besar terus jadi pak balik. Pak dia pula jadi anak. Waktu tu tetap dia akan jadi anak juga walaupun kamu lebih besar, kamu lebih cerdik daripada ayah kamu. Disebutkan sebelum ini. Ini dipanggil apa ni? Jam'u baina haditsain atau jam'u bainal ahadits. Menggabungkan hadis-hadis yang banyak. Atau kalau baca satu hadis saja. Nabi kata apa? Al-ayman summa al-ayman. Al-ayman fal ayman. Dahulukan yang kanan. Kalau guna hadis itu saja, macam mana kita nak amal dengan hadis kabir? Macam mana dengan hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana? Nah. Macam mana nak amal dengan hadis tersebut? Sebab tu para ulama ada satu lagi kaedah dipanggil al-jam'u bainal haditsain. Gabung. Macam mana nak gabung hadis ni? Maka Syekh Abdul Fattah syarahkan dalam kitab ni. Kita amalkan dengan ilmu. Bukan lagi dengan hanya baca nas saja. Bila baca nas saja kita dahulukan yang kanan. Ya betul dahulukan. Tu nas, tu hadis, betul. Tak ada masalah. Betulkah amalan kamu buat? Macam mana dengan hadis yang lain? Maka digabungkan amalan tersebut, barulah kita dapat tahu bahawa mulakan yang paling mulia dalam majlis tersebut, kemudian mulakan dengan yang kanan dia. Baru faham dengan hadis tu. Boleh? Itu maksudnya. Dan kalau Nabi kata, kan Nabi mulakan belah kanan Nabi. Dah Nabi yang paling mulia pada waktu tu. Bukan pada waktu tu je. Sampai ke bila-bila Nabi paling mulia. Maka Nabi berhak untuk pilih yang belah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam bab bagi makanan pun Nabi akan mulakan sebelah kanan Nabi dulu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Khalid duduk sebelah kiri. Sebab apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu kalau dijamu minuman, makanan, maka akan dibagi lebih sebelah kanan dulu. Lepas tu dia tak mau orang lain ambil bekas Nabi, dia duduk belah kanan siap-siap. Dia main duduk belah kanan Nabi. Sayyidina Khalid duduk sebelah kiri. Sayyidina Khalid orang tua. Dan Sayyidina Maimunah pun jamu susu. Pas Nabi minum, Nabi tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi tanya, kalau kamu izinkan, kamu boleh bagi hak kamu kepada Sayyidina Khalid dulu, kerana dia lebih tua. Tapi kena minta izin kamu dulu sebab kamu belah kanan. Ini hak kamu. Tapi kalau kamu izin, boleh tak kalau dibagi ni kepada Khalid dulu? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, saya tak akan izinkan siapa pun bagi hak kamu punya. Nah, yang maksudnya sur, bekas minuman kamu ya Rasulullah, saya tak akan bagi. Siapa-siapa pun dapat, melainkan saya dulu. Sebab saya duduk belah kanan, tu hak saya. Ni orang yang faqih, nah, walaupun kecil tapi faqih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. PLP 6356 minta alihkan kereta. PLP 6356 minta alihkan kereta. Ada orang nak keluar. Baik. Last tuan-tuan, bab ni kita bab ni pun panjang juga. Ada tak sikit lagi? Tak sikit tuan-tuan. Kita baca laju. Bab ni lepas tu kita berhenti, kita akan sambung. Ada satu majlis lagi ke? Saya tak satu majlis ni. Satu majlis insya-Allah. Satu majlis lagi insya-Allah. Jagalah bersungguh minta maaf. Terus masuk ayat 19 buat apa? Sebahagian orang ada yang tersilap dalam memahami nas berkenaan dan tidak dapat meletakkan nas ini pada tempatnya yang sesuai. Mereka menganggap memulakan layanan kepada tetamu yang berada di sebelah kanan tanpa mengambil kira siapakah tetamu tersebut adalah sunnah yang dituntut. Tengok. Syekh ambil bagi tambih, bagi perhatian kepada kita. Kerana mereka hanya merujuk kepada hadis-hadis berkenaan, memulakan yang kanan sahaja. Namun sebenarnya memulakan yang kanan itu
adalah disyariatkan sewaktu para hadirin merupakan orang yang seangkatan atau hampir seangkatan dari sudut kedudukan, pangkat dan usia. Maka ketika itu mulakanlah dengan orang yang berada pada kedudukan paling kanan. Tetapi apabila mereka semua berseangkatan pada sudut-sudut yang telah disebutkan, dan dengan adanya seorang sahaja dalam kalangan mereka yang melebihi yang lain pada ukuran umur contohnya, maka itu sudah menjadi keperluan untuk dimulakan dengannya terlebih dahulu. Kerana dengan sifat tersebut telah menjadikannya melebihi orang yang lain, ini melayakkannya diutamakan daripada yang lain. Maksudnya kalau sama semua bayar nak dekat-dekat sama umur, ada seorang yang paling tua dalam majlis, mulakan dia dulu. Sama semua umur, ada orang tua, ada orang alim tapi muda, mulakan yang muda tersebut walaupun dia muda, tapi dia alim. Tapi kalau tua tu pun alim, tentulah yang tua tersebut didahulukan. Tetap yang tua tu didahulukan. Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala telah menyebut di dalam kitabnya yang bernama Al-Bayan wa Tahsil. Ibn Rushd ni Ibn Rushd Al-Hafid, cucu. Ibn Rushd ada dua, Ibn Rushd Al-Hafid dan Al-Jad. Ada Tok Wan dengan yang muda. Yang muda ni, yang cucu ni, yang alim ni, Tok Wan pun alim, alim besar dalam mazhab Maliki. Cucu alim dalam perubatan, tib, dan juga alim dalam bidang keilmuan. Dia ada karang kitab Bidayah tu Al-Mujtahid. Ada orang kata dia hanya pandai tib, falsafah saja, tak erti ilmu fiqh. Maka tak apa aku nak tulis sebuah kitab fiqh tanpa rujukan. Dia tulis Bidayatul Mujtahid tanpa rujukan. Sebab tu dalam tu dia akan tulis 4 mazhab. Dia akan tulis qala ba'dul ulama, kata-kata qala ba'dul ulama. Dia tak sebut qala al-Malikiyah, qala Syafi'iyah, qala al-Hanabilah, qala al-Hanafiyah. Dia tak sebut qala ba'dul ulama. Sebab kalau dia tersilap letak pun tak silap, sebab sebahagian ulama juga. Tapi kalau sebut qala al-Hanafiyah, tengah-tengah tu kalam Malikiyah, dia kan silap tu. Lepas tu dia sebut senang nak bagi selamat, qala ba'dul ulama. Selesai. Sebab kata sebahagian ulama, yang ni sebahagian ulama dalam mazhab sekian-sekian. Atau dalam kitab Baitul Mujtahid. Yang saya herannya di Kuala Lumpur ni diajak kitab tu. Masya Allah. Kitab tu diajak di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Hak mai tu orang awam, mai mengaji kitab Bidayatul Mujtahid. Nama kitab pun dah Bidayatul Mujtahid. Patutnya Bidayatul Hidayah dulu. Mengaji Bidayatul Hidayah dulu. Ni Bidayatul Mujtahid tu. Masya Allah. Permulaan Mujtahid. Mujtahid apa ni? Awam lagi. Mai mengaji kitab tu. Pening habis. Dah sekali duk anggap kita semua ni tak beramal dengan mazhab yang betul. Dia duk buat sempoi mengaji kitab 4 mazhab. Ingat seronok. Ingat senang tuan-tuan ni. Tuan-tuan ingat mengaji fiqh 4 mazhab, satu buah jilid kitab saja kah? Tuan-tuan tengok fiqh mazhab Syafi'i yang paling besar apa dia? Majmu'. Majmu' berapa jilid? Yang Imam Nawawi saja 9 jilid. Campur dengan Imam Subki 2 jilid, 11 jilid. Campur dengan Syekh Najib Muti'i syarah pula jadi 23 jilid. Tu saja majmu' mazhab Syafi'i. Mughni Ibnu Qudamah berapa jilid? 23 jilid. Tu dalam mazhab Hambali. Ibnu Abidin berapa jilid? 12 jilid. Tu dalam mazhab Hanafi. Mudawwanah dalam mazhab Maliki ada berapa jilid? 8 jilid. 8 campur 12 campur 23 campur 23, berapa puluh jilid nak kena baca? Tiba-tiba baca sejilid ya, dia ngerti dah semua 4 mazhab. Berlagak nak mampu. Nampak tuan-tuan? Saya cerita bukan nak suruh kata kita tak boleh mengaji 4 mazhab. Nah, ikut kemampuan. Tak dituntut pun kita ni untuk kita nak mengaji semua. Tak sempat pun, kalau umur kita 1000 tahun pun tuan-tuan, tak sempat kita nak mengaji semua. Kata ulama, kalau dah kamu mengaji 1000 tahun pun kamu tak akan sempat mengaji semua ilmu. Ilmu Allah Ta'ala ni luah. Faham tak? Ambil yang paling penting pada waktu ni. Uzma ahsanah. Ambil yang paling penting. Yang paling penting sekarang ni apa dia? Nak beramal. Baik nak beramal kena ada manhaj, kena ada sistem. Sistem tu dia susun oleh para ulama. Ambil yang tu dulu. Apa nak pening-pening kepala? Lagi dulu khilaf tak semayang tu lagi teruk. Duk khilaf tak selawat, yang kan nak suruh orang selawat, rupanya tak mau bagi orang selawat. Tak ke pening tu. Kalau khilaf orang akan selawat lagi banyak, tak apa juga. Kalau khilaf selawat ni 2000 ke 1000, tak apa pula. Nah, ni dak. Buat ke tak payah buat? Tak payah buat. Hatu khuruj minal khilaf. Tak payah buat tu bukan suruh orang beramal, suruh orang tinggal amal. Baik, orang zaman lah dengan orang zaman dahulu. Baik. Tetapi apabila mereka semua seangkatan, habislah.
Imam Ibn Rushd menyebut dalam kitabnya Al-Bayan wa Tahsil, apabila sama keadaan orang-orang yang berhimpun atau hampir sama, maka hendaklah dimulakan dengan yang kanan seperti mana yang digalakkan dalam nilai akhlak yang mulia. Dengan bertindak sedemikian, maka terhindarlah daripada menampakkan pilih kasih kepada sebahagian daripada yang lainnya pada sudut mendahulukan layanan. Nampak tak? Katanya kalau kata yang berkumpul ini hampir sama, hampir bayarnya sama ataupun pangkat kedudukannya sama saja semua, maka dahulukan yang kanannya. Adapun tengok, sekiranya dalam kalangan yang hadir terdapat orang alim, orang berkedudukan atau yang lebih dewasa, maka sunnahnya memulakan dengan orang-orang yang sebegini. Tidak kira dia berada di sudut mana dalam majlis berkenaan, maka mula yang itu dulu. Imam Ibn Rushd pun tahqiqkan lagi, jelaskan lagi bahawa itu yang patut dimulakan. Kemudian baru dihulurkan kepada orang sebelah kanannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda dihidangkan dengan susu yang telah dicampur dengan air. Orang yang duduk sebelah kanannya adalah Arab dusun, ini Arab kampung, sedang sebelah kirinya adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah baginda minum, baginda menghulurkan minuman itu kepada Arab dusun berkenaan sambil berkata, Al-Aiman summa Al-Aiman. Kanan dulu, kemudian yang kanan. Maksud dimulakan yang kanan, walaupun yang duduk sebelah kanannya adalah Arab dusun, bukan Sayyidina Abu Bakar. Dari segi kedudukan siapa paling tinggi? Sayyidina Abu Bakar. Itu pun Nabi masih dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena Nabi yang paling mulia dalam majlis. Maka Nabi boleh pilih kepada siapa yang Nabi nak dahulukan. Faham? Tidak boleh diberi kepada orang yang ada di sebelah kiri, orang yang terhormat berkenaan, melainkan dengan izin orang sebelah kanan. Nak minta izin dulu dengan orang sebelah kanan. Ini adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sewaktu baginda dihidangkan dengan minuman, maka baginda mendahului orang lain mengambil minuman tersebut. Di sebelah kanannya ada seorang kanak-kanak dan sebelah kirinya seorang dewasa. Lantas baginda bertanya kepada kanak-kanak tersebut, adakah kamu izinkan saya untuk beri minuman ini kepada mereka terlebih dahulu? Kanak-kanak itu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan mendahulukan seorang pun untuk mengambil bahagian aku daripada kamu. Siapa dia ni? Sayyidina Ibn Abbas. Ni ialah Sayyidina Ibn Abbas. Kisahnya berlaku dengan Sayyidina Khalid Al-Walid. Mungkin juga kisah lain. Mungkin juga berlaku banyak kisah. Maka Rasulullah pun meletakkan minuman itu di tangan kanak-kanak berkenaan. Rasulullah meletakkan dengan penuh semangat dan kemas, sebagai tanda mengizinkan tindakan kanak-kanak berkenaan dan sebagai menyatakan bahawa dia memang berhak yang sedemikian itu. So, kamu ni adalah orang yang muwafaq. Kalau kamu reti tentang sunnah, kamu tahu tentang kedudukan, nah, ambil. Nabi bagi tahu tu, bagi terus, ambil. Gitu. Jelaslah bahawa memulakan dengan orang yang paling kanan itu hanya dilakukan sewaktu dalam majlis berkenaan. Tidak ada kriteria yang membolehkan seorang diutamakan daripada yang lain. Adapun apabila wujud satu sifat sahaja yang diambil kira oleh syariat Islam yang mulia dari sudut keutamaan, kemuliaan dan kedudukan, maka tidak ada keraguan lagi bahawa memulakan dengan orang yang memiliki sifat tersebut adalah dituntut. Kalau mengikut seperti yang mereka dakwakan, maka orang yang melayani tetamu akan memulakan dengan orang sebelah kanannya. Yang untuk layan tetamu, dia mula dengan kanan dia dulu. Kanan yang melayan tetamu. Walaupun dia adalah seorang budak atau kanak-kanak yang paling kecil. Atau dia adalah seorang khadam kepada orang kenamaan yang ada dalam majlis. Seorang pemandu. Boleh jadi dia bukan orang Islam. Kalau pemandu tapi dia bukan Islam, tapi dia duduk belah kanan, didahulukan dia dulu. Dan seorang pengiring ketua umum, ketua kaum, kepala keluarga atau pengiring mahkota majlis. Sama ada mahkota majlis itu seorang alim yang dihormati. Mahkota majlis maksud dia Taj al-Majlis. Dia adalah orang yang paling utama dalam majlis. Tetamu jemputan. Seorang pemimpin terkenal, datuk, ayah atau bapa saudara yang selalunya diutamakan. Lalu adakah layak dalam fiqh Islam dan adabnya membiarkan orang-orang utama seperti ini tidak dilayan terlebih dahulu, kemudian dimulakan layanan dengan kanak-kanak, khadam dan pemandu, setelah itu orang yang sama taraf dengan mereka atau lebih sedikit daripada mereka? Bolehkah macam tu? Maksudnya tidak begitu. Dahulukan yang lebih berhak didahulukan. Kerana ini adalah adab dalam Islam. Itu maknanya. Kemungkinan orang yang berada pada arah kanan tersebut 10 orang atau lebih lebih pada 10 sebelum sampai kepada orang-orang besar dan orang-orang utama sehingga layanan boleh tiba kepada mereka. Maksudnya, kalau dia bagi hak yang kanan ni dulu, contohlah, hak yang mulia tu berada di belah kiri. Kalau pergi bagi hak ni dulu, nak sampai ke hak yang mulia ni,
Kakak lalu 50 orang apa. Dialah sekali lah. Lepas tu kalau dalam majlis, kalau tuan-tuan buat kenduri, tengok ada taman tok guru duduk, alim ulama duduk, orang-orang yang ada kedudukan duduk, hantar makanan dulu ke tempat dia. Hantar makanan dulu kalau jenis hantar makanan. Nampak tak? Macam tu dulu sepatutnya. Baik. Aib lah kalau kata tengok-tengok lagi tok guru tu pula tepi beratok ke dengan orang ramai. Tunggu pula dia kat belakang. Nampak tak? Ada seorang tok guru di satu majlis dijemput. Bila dia dijemput, dia datang sampai kat pintu, seorang pun tak jemput dia. Orang buat tak layan. Dia main sampai bawah rumah. Duduk bawah rumah. Tak ada seorang pun lagi ajak pergi makan. Tak tahu. Ni di Patani berlaku kisah ni. Ni tok guru saya cerita. Kemudian tiba-tiba tok guru ni pun kata tak apalah, dia tak layan aku balik rumah. Sebab dia pakai baju biasa je. Dia pergi pakai baju biasa. Dia pun balik pakai jubah, pakai serban, tak syal atas ni. Sampai kat pintu rumah, orang nampak dah. Tok guru mai. Tadi ada mai duduk bawah rumah sampai hampa tak nampak lagi. Ni dia mai pakai jubah baru nampak. Panggil tok guru mai. Angkat naik atas rumah. Pas naik atas rumah, jamu makan kat tok guru. Tok guru pun buka jubah. Tak kat tepi, buka serban tak kat tepi, buka kain tak kat tepi, ambil gulai, tuang atas jubah. Tu dia kata apa? Weh jubah, dia kata. Depa panggil hang bukan panggil aku. Depa kenal bukan kenal hang, bukan kenal aku, depa kenal hang. Bila hang duduk dengan aku, baru depa kenal aku. Maksudnya depa kenal hang. Lepas tu tuan-tuan, Maulana Ali Tanwi rahimahullahu taala, dia ada sebut, dia kata antara adab murid dengan gurunya, dia tidak membezakan gurunya dengan guru-guru yang lain. Kadang-kadang ada seorang guru yang luak datang, dia muliakan guru tersebut lebih daripada guru dia. Sedangkan guru dia juga mengajarkan dia lebih lama daripada guru yang datang baru kali pertama datang. Tapi dia muliakan sungguh guru, nak khidmat sungguh dengan guru tersebut. Tak salah, tak ada masalah apa. Itu sangat dituntut. Tapi dengan guru dia sendiri, dia tak buat macam tu pula. Maka Maulana Ali Tanwi kata, kenapa kamu muliakan mufti tersebut berbanding dengan guru kamu di madrasah? Kerana ilmunya kah atau kerana apa? Dia kata kerana ilmunya, bohong. Kerana dia mufti. Kerana tu kamu muliakan dia. Kerana kedudukan dia, maka kamu pun muliakan dia. Nah, kalau kerana dia tidak mufti, kamu tak akan layan dia macam tu. Maksudnya kamu dekat dengan dia kerana ada gharak tertentu, kerana ada tujuan tertentu. Nampak tak? Tapi guru-guru kamu di madrasah kamu abaikan. Kamu buat tak tahu je. Kamu main-main. Kamu boleh kata pula kod belakang. Itu lagi hebat. Mengumpat tok guru sendiri. Dia kata kamu tidak muliakan dengan sebenarnya. Tu adab yang kecil tu yang kadang-kadang kita tinggalkan. Kemungkinan suka. Tapi tuan-tuan, kalau dalam bab makan, contohnya dalam bab kita dalam meja makan, kita nak makan, nak basuh tangan, dalam majlis makan tersebut, kalau makan tadi makan pakai talam contohnya, kita nak basuh tangan siapa dulu? Kalau makanan tu pakai talam, tengok juga pakai talam, pakai pinggan sendiri. Kalau pakai pinggan sendiri, mulakan yang paling alim, yang paling tinggi kedudukan dalam majlis tersebut, mulakan basuh tangan dia dulu. Nampak tak? Tapi kalau dalam makan talam, ada kanak-kanak, basuh tangan kanak-kanak terlebih dahulu sebelum tangan orang tua. Faham tak? Basuh tangan dia dulu. Sebab apa? Sebab tangan kanak-kanak biasanya kotor. Tak tahu dia duk pegang menantang apa. Kalau dia garuh dalam seluar dia pun, dia akan duk abak ke orang. Lepas tu sekali dia pergi sentuh dekat nasi. Dan sifat kanak-kanak pula, dia tak tahan tengok makanan. Dia tengok makanan depan, dia kerja nak sentuh saja makanan tersebut. Maka dahulukan tangan dia dahulu, dan baru basuh tangan orang yang dewasa. Faham? Tapi kalau makan yang asing-asing, itu tak apalah, dahulukan yang lebih tua, yang lebih tinggi kedudukan. Sukar untuk dibayangkan bahawa Islam meluluskan tindakan yang mencemar adab dan kesopanan yang diperakui oleh naluri ini. Adapun meminta keizinan daripada kanak-kanak atau seorang yang berkedudukan rendah untuk memberi minum kepada orang lain, seperti yang terdapat dalam hadis sebelum ini, maka ketika itu sebenarnya dia telah menjadi orang yang lebih berhak mendapat minuman serta memulakannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu orang sebelah kanannya, sehinggalah seterusnya, walaupun yang didahulukan adalah orang yang paling kecil umur dan kedudukan dalam kalangan yang ada. Kalau diperhatikan ketika dihulurkan air atau seumpamanya kepada si kecil, mereka yang lebih besar dan utama daripadanya mempunyai alasan untuk mendapatkan apa yang dihulurkan kepadanya itu, tetapi mereka memberi laluan kepadanya
kerana ingin menjaga adab Islam dalam teknik memberi keutamaan, maka dengan itu orang besar berkenaan memperolehi kelebihan dengan namanya menjadi harum, terangkat martabatnya serta bertambah ganjarannya. Nampak tak? Faham tuan-tuan? Senang kan? Orang duduk sebelah kiri, dia lebih tinggi kedudukan daripada kanak yang berada di sebelah kanan. Boleh tak yang sebelah kiri itu kata kepada budak yang sebelah kanan, patutnya kamu kena beradab dengan orang yang lebih tua daripada kamu? Kan itu pun ada hadis juga. Kabir. Tapi kenapa yang lebih tua tidak mengucapkan yang sedemikian? Karena mereka salamatus sadri, toleransi. Maka disebabkan tu mereka jadi harum nama mereka. Karena sikap mereka yang sangat tawaduk, sangat berpada dengan apa yang ada, dan tidak berebut-rebut. Nampak tak? Karena masing-masing ada kedudukan masing-masing. Boleh faham? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tak kata kepada Arab Sun tadi. Tuan-tuan tahu yang siapa yang biasa selalu duduk sebelah kanan Nabi? Yang duduk sebelah kanan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Arab Badui ni main-main ambil tempat Sayyidina Abu Bakar. Ada tak Sayyidina Abu Bakar kata kat dia, hang main duduk tempat orang ni? Ada tak? Tak, Sayyidina Abu Bakar tak kata apa. Dan ma'ruf, yang selalu duduk sebelah kanan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Yang sebelah kiri Nabi, Sayyidina Umar. Dia tak? Dia Arab ni main daripada kampung, tak tahu tempat. Main-main duduk terus tempat Sayyidina Abu Bakar. Ada tak Sayyidina Abu Bakar main? Hang tak erti adab lah. Tahu tak ni tempat siapa? Tak. Sayyidina Abu Bakar senyap, tak ada kata apa, duduk sebelah kiri. Selesai majlis. Faham? Tuan-tuan kalau datang dalam majlis, kita tengok tempat tu kita duduk dari tempat siapa. Kalau tuan-tuan dalam majlis tu memang ada murid yang memang dia ni tukang baca kitab pada tok guru. Kalau dia main duduk, memang dia akan main duduk sebelah sekian-sekian tempat. Jangan kita main duduk tempat tu. Kita main duduk tempat tu. Kawan tu main tengok, tempat dia diambil. Lagi duduk di belakang. Dulu saya baca kitab dekat Syekh Yusri. Baca kitab Syama'il. Saya tukang baca. Saya kadang-kadang main lambat. Bila main lambat, saya duduk belakang. Sebab di depan penuh. Arab pakai main duduk depan lah. Tapi bila sampai tentang bacaan Syama'il, Syekh akan kata, siapa nak baca ni? Siapa nak baca? Saya duduk belakang. Syekh tengok saya. Kenapa tak main depan? Syekh kata, main depan terus. Ni tempat lah kat sini. Duduk sini terus. Lepas ni tak perlu aku panggil lagi, dia kata. Tak perlu aku panggil lagi kamu untuk main depan. Kalau kamu main saja, terus main duduk depan. Syekh nampak marah kat saya. Nak tegur juga orang ke depan tu sebenarnya. Kata hang tu ambil bertempat orang. Main duduk. Jadi saya pun terpaksa main duduk dan akhirnya terpaksa mereka pun terpaksa pergi ke belakang sikit sebab nak bagi tempat duduk. Faham tuan-tuan? Sebab tu kita kena erti majlis. Tempat kita duduk dan sebagainya. Kerana ni adab. Adab kita. Adab yang ke-19, insya-Allah nanti kita akan maklumkan waktunya. Dan kita akan sambung lagi nanti insya-Allah. Yang memang kita akan khatam sekali dengan sanad sekali insya-Allah. Di sanad sekali sambung terus dengan ni, lalu seorang je. Saya lalu dengan tok guru saya, terus dengan pengarang kita. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung sekali lagi majlis, insyaAllah. Sekali lagi majlis kita akan sambung nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya bersilaturahim dengan sahabat atau rakan yang kita kenal lama, yang tidak lagi segu dengan kita? Tahu segu tuan-tuan? Yang orang Kedah ni. Yang tidak segu ni maksudnya yang tidak lagi sebulu dengan kita lah. Daripada fahaman agama dan perkara-perkara kebaikan tanpa memutuskan silaturahim. Terima kasih. Bagi salam. Jumpa dia, bagi salam. Layan dia dengan baik sebagai kawan kita. Walaupun kita berbeza pandangan. Ni beza pandangan tu tak tegur. Beza pandangan masa muka. Tapi susah nak buat. Kita kena mulakan. Orang yang memulakan tu adalah orang yang terbaik. Yang memulakan bagi salam, yang mulakan hantar mesej, hantar WhatsApp, pergi ke rumah, bawa hadiah, dan sebagainya. Senang sebutlah, nak buat tu susah. Dan tuan-tuan tanya, saya senang lah jawab. Yang nak buat tu yang paling susah kali tu. Maka kita kena buang ego kita. Orang tu pun kena buang ego dia. Kita berbeza pada pandangan, tapi tidak memutuskan silaturahim kita. Moga-moga dengan berkat tersebut, orang tu nanti akan kembali kepada yang benar, yang baik, insya-Allah. Berkat tunjuk ajar daripada kita. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.